jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda, sahabat baginda, rakan-rakan yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Mudah-mudahan berada dalam sihat, mudah-mudahan berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam suasana pandemik COVID-19 pada hari ini. Insya-Allah Surau Al-Farabi Present 17 RK2 Putrajaya pada hari ini membawakan program yang menarik untuk anda semua dengan kerjasama geng Surau Putrajaya. Masya-Allah, pada malam ini kita akan membicarakan kuliah online kita Ma'al Hijrah, tahun baru, norma baru, transformasi diri dan iman. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan panel yang tidak asing lagi bagi kita semua, Ustaz Haslin Bollywood dan Ustaz Halim Din yang akan bersama dengan kita pada malam ini. Jadi mohon rakan-rakan sekalian untuk komen dari mana anda bersiar langsung pada malam ini. Terima kasih kepada Habibah daripada Hulu Langat. Terima kasih kepada Izzat. Izzat, terima kasih Zali. Khalifah Faizal Putra Acai, orang penlaras kita pada malam ini yang mana terpaksa bertugas test kerana running COVID-19. Mudah-mudahan beliau dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah teruskan share, tagkan rakan-rakan anda, sharekan di Facebook kita pada malam ini. Insya-Allah mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh penceramah kita pada malam ini, saya rasakan mudah-mudahan segala apa yang kita laksanakan dirahmati dan diberkati. Terima kasih juga pada Siti Zubaidah daripada ini ahli karya surah Al-Farabi. Terima kasih Siti Zubaidah Abdul Rahim, share, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bersama. Dan insya-Allah geng Surau Putrajaya kita malam ini kita bersiar langsung daripada page GSP, page geng Ustaz, kita bersiar langsung di page Karantina Tahfiz dan penganjur kita pada malam Surau Al-Farabi. Dan insya-Allah kita bersama dengan Ustaz Halim Din. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz ya? Baik, alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah. Rakan-rakan kita mohon share. Azza Roy baru kita jelas katanya Farid Kong Wen terbaik saf daripada 5R6. Ramai yang menonton Ustaz, ada daripada Hulu Langat, daripada Putrajaya, kata rindu kat Ustaz Halim Din ni, lama dah tak nampak. Jadi insya-Allah kita program pada malam ini kita mulakan dahulu sementara kita menunggu Ustaz Haslin masuk. Dari kita bagi soalan-soalan dululah kat Ustaz, insya-Allah mudah-mudahan santai pada malam ini dalam suasana negara semakin panas Ustaz ya. Yang mana politiknya panas dengan COVID-nya, panas dengan ekonominya yang semakin merisaukan kita, dan masyarakat pun semakin makin huru-hara dia buatnya. Jadi insya-Allah Ustaz kita tenangkan mereka dengan tajuk yang diberikan oleh Faizal pada malam ini. Faizal sampaikan salam untuk Ustaz kerana dia rindu sangat kat Ustaz tetapi dia tak dapat terpaksa bertugas. Jadi insya-Allah. Jadi Ustaz, tajuk kita pada malam ini tahun baru. Tahun baru Hijrah, setiap tahun kita sambut, alhamdulillah. Yang pada cuma berbeza cara konsepnya pada kali ini. Biasa kita bersama di masjid, di surau, di dewan, secara berdepan. Jadi malam ini kita secara online. Walau bagaimanapun kita tetap menyambut tahun baru Ma'al Hijrah 1443 Hijrah dan transformasi diri dan iman. Jadi kalau kita lihat Ustaz, dalam suasana pada hari ini yang mana kita lihatlah Ma'al Hijrah di peringkat kebangsaan baru-baru ini banyak tokoh-tokoh yang mana saya juga tertarik salah seorang tokoh di peringkat wilayah yang mana salah seorang penggali kubur diberikan anugerah, subhanallah, satu penghargaan yang begitu bagus kepada mereka. Jadi untuk permulaan kita pada malam ini, Ma'al Hijrah peringkat kebangsaan baru ini
telah diadakan dalam suasana norma baru di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, yang mana temanya ialah setiap tahun ada tema-tema yang tertentu kan. Jadi pada malam ini kita lihat temanya Manhaj Rabbani Ummah Berkualiti. Ada orang kata Manhaj Rabbani kepimpinan berintegriti. Ada orang tambah-tambah. Jadi insya-Allah kita pada malam ini minta Ustaz kupaskan sedikit tentang tema ni, apa benda manhaj ni, cokodok ke apa ke, laluan ke apa ke, supaya masyarakat kita faham, bukan hanya sekadar mereka membaca, bukan hanya mereka sekadar mendengar apa itu. Kalau kita bawa ni tajuk khutbah Jumaat pun kalau di wilayah ni tajuknya berkaitan manhaj Rabbani ummahnya berkualiti. Kita tak nak ummah yang ada asap dengki. Kita tak nak ummah yang iri hati. Kita tak nak ummah yang mempunyai akhlak yang keji. Kita nak mempunyai ummah yang berkualiti, ummah yang saling menyayangi, saling melengkapi, saling memahami. Jadi minta Ustaz kupaskan sedikit tentang tema kita pada malam ini dalam suasana pandemik kita pada hari ini, norma baru yang kita hadapi sekarang. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa, salatan wassalaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu dan mereka yang berhijrah di jalan Allah serta yang berjihad di jalan Allah hanya saja mengharapkan rahmat dan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti, dan Dia Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Shadaqallahul Azim, surah Al-Baqarah ayat 218. Yang simulakan Sahibul Muhtaram Ustaz Hamdan, moderator forum perdana pada malam ini, sahabat ahli panel Ustaz Haslin Bahrim, Ustaz Haslin Bahriud, dan kepada Jatan Kuasa Surau Al-Farabi. Betul Ustaz? Surau Al-Farabi. Presiden 17. Presiden 17 Putrajaya, tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari yang sedang menonton mengikuti forum hijrah secara maya ataupun secara online pada malam ini. Alhamdulillah. Pertama-tamanya marilah kita memanjatkan syukur kehadrat Allah dapat kita berada dalam majlis yang amat disukai oleh malaikat Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sentiasa dirahmati oleh Allah, dan mudah-mudahan kita terlindung dan dilindungi oleh Allah daripada wabak penyakit ataupun wabak COVID-19 yang sedang mengganas pada waktu ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Ustaz bertanya tadi tentang apa yang dimaksudkan dengan manhaj Rabbani ummah berkualiti, yang menjadi satu tema hari kebesaran Islam pada tahun Hijri 1433 pada tahun ini. Jadi maknanya selepas ni Maulid Nabi pun itulah temanya, dan sehingga selesai Zulhijjah nanti habis 1433 Hijri. Baik, bila disebut tuan-tuan sekalian, kita yang pertama mengambil ruh hijrah itu sendiri. Hijrah ini berlaku pada watak Nabi SAW. Maka Nabi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Mekah setelah 13 tahun Nabi berdakwah, diberi tugas, diberi peranan, tanggungjawab, memikul tanggungjawab yang begitu berat, begitu dahsyat. Kalau kita pun, kita kata tak tertanggung pasti. Tapi Allah pilih manusia yang azim, yang hebat. Allah pilih manusia yang bernama Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ismail bin Ibrahim Khalilullah alaihi wassalatu wassalam. Ini Nabi kita ini dipilih oleh Allah
berada di bumi Mekah yang disebut bumi yang cukup berkat, lagi diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 13 tahun Nabi berada di kota Mekah. Tujuan dan tugas yang Allah berikan, an-ni'budullah wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka diberi peranan ke atas Nabi Rasul supaya menyeru kepada manusia agar mereka menyembah kepada Allah. Ini kembali kita kepada Rabbani. Ya, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia tuan-tuan. Ya, Allah perintahkan kepada Nabi supaya apa dia? Seru kepada mereka, qul huwallahu ahad. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, supaya mereka menyembah akan Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pasangannya wajtanibut taghut, dan memberi tandir, peringatan demi peringatan. Sudahlah. Kamu semua mengabdikan, menyembah kepada manusia, menyembah kepada taghut. Bukan hanya maksud taghut itu patung-patung berhala, kata ulama, tetapi taghut itu segala bentuk kejahatan karat jahiliah. Pada waktu itu Nabi berada di kota Mekah. Maka Allah menyebut di akhirnya, faminhum man hadallah. Tidak semua mereka yang mengikut Nabi, tidak semua mereka yang follow Nabi. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Dan sebahagian yang lain mereka terus menuju kesesatan yang nyata. Di sini kita boleh lihat, ya. Kalau ambil surahnya, surah An-Nahl ayat 36, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi dan Rasul yang sebelum Rasulullah pun sama juga, iaitu tauhidkan Allah, berimanlah kamu kepada Allah, sembahlah akan Allah, yakinilah Allah. Bila mana iman sudah berada di dada, maka ini yang kata ulama, mereka hanya mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan rindunya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat di dalam kitab Mada Ya'ni Intima' ilal Islam, karangan Syekh Almarhum Syekh Fathayakan. Bila disebut kitab itu apa artinya saya mengenal Islam, perkara yang ke-15, saya mestilah Muslim dari sudut akidah, saya mestilah mencintai Allah, sehingga saya merasakan hati saya ini amat merindui Allah. Bukan sekadar cinta, apabila kita cinta, maka akan datang rindu. Dan bila mana cinta, datangnya rindu, segala-galanya kita bergantung hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata pengarang tuan kitab yang disebutkan Al-Marhum Syekh Fathayakan. Jadi bila mana kita lihat tadi, orang yang beriman itu bermakna mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kerja Nabi peringkat awal Islam di Mekah. Berapa tahun tuan-tuan? 13 tahun. Tak ramai yang beriman yang nak mentauhidkan Allah. Ya, sekitar lebih kurang 100 orang sahaja tuan-tuan, lebih kurang 13 tahun. Lama tuan-tuan, 13 tahun. Makna nak dapat seorang daripada puak-puak musyrikin masuk Islam pun payah. Nak dapat sebulan orang-orang musyrikin memeluk Islam pun susah. Dan akhirnya membawa kepada perintah Allah supaya Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Yathrib, yakni Madinatul Munawwarah. Dan akhirnya terbentuklah sebuah kerajaan Islam. Dan di sinilah yang kita lihat. Apabila Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Yathrib ke Madinah, sehingga terbentuknya kerajaan Islam Madinah pertama sekali yang disebut di dunia, kerajaan Islam tertubuh di Madinatul Munawwarah. Apa yang Nabi buat bila mana tertubuhnya kerajaan Islam? Ini kita ambil maksud, makna, definisi tadi, suatu manhaj. Orang kampung susahlah Ustaz, ya, tuan-tuan dan perempuan nak faham. Orang kampung di Ulu dan sebagainya, bila sebut manhaj ni, apa dia lah manhaj? Ini bahasa-bahasa universiti ni. Disebut manhaj pun dia, kalau nak sebut metodologi, mekanisme, doktrin, ini bahasa-bahasa moden, bahasa
bahasa bandar, kalau kita katakan ya, bahasa intelek. Apapun kita balik, kita translate kepada maksud manhaj itu dengan bahasa yang dikatakan cara kehidupan. Kalau kita manhaj Rabbani, maknanya cara kehidupan yang mana sehariannya dan satu usia umur yang diberikan oleh Allah, maka kita tertakluk ataupun bergantung kepada Al-Quran dan juga kepada sunnah Nabi SAW. Bila disebut manhaj Rabbani, maka Allah Rasul, Allah Rasul, Allah Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Bila Allah sebut dalam Quran, kamu berkelahi ke berbalah bergaduh, ni musim yang Ustaz sebut tadi. Kita musim panas ni belaka ni. Baru ni pun baru dapat hujan lah. Kalau tidak panas juga Ustaz. Tuan-tuan sekalian. Jadi kita dalam keadaan environment, suasana yang panas. Politik yang panas. Kemudian wabak pandemik COVID lagi panas. Daripada puluh, ratus, ribu, belas ribu. Sekarang dah cecah 20,000 tuan-tuan. 10,000. Ini pun panas. Bukan main-main ni. Ini benda yang kita sedang hadapi ni. Jadi kita lihat. Bila mana disebutkan tadi, manhaj Rabbani bermakna hidup kita kalau sekiranya kita derail, tergelincir daripada landasan ataupun terkeluar daripada rada syariat Islam, terkeluar daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Maka ini yang kita khawatir, yang ni kita takut. Dia tidak berlaku hijrah. Tak akan berlaku hijrah pada diri dia. Sebab dia tidak mentauhidkan Allah. Dia tidak merasai cinta tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang mengambil manhaj Rabbani, di antara iman itu mesti bukan sekadar dia yakin, tetapi dia meresap masuk ke seluruh sudut tempat ruang yang ada di dalam darah-darah kita, daripada atas sehinggalah ke bawah tuan-tuan. Bila mana dah di dalam kita ini, di dalam darah kita, segala organ yang ada di dalam badan kita, terutama qalbun, hati kita, itulah yang disebut tempat letaknya iman. Yang dikatakan iman itu di dalam hati, yang kita nak bawa qalbun salim ni di hadapan Allah. Maka orang yang ada iman tauhid, bila mana diri mereka sudah yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, segala perintah Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Maknanya orang ni bila disebut ati Allah wa Rasul, dia taat kepada Allah dan Rasul, maka dia tak akan taat kepada iblis tauhid. Dia tak akan taat kepada syaitan dan kejahatan-kejahatan. Jadi kerana itulah tuan-tuan sekalian, untuk melihat kepada ummah yang berkualiti, untuk melihat kepada manusia yang disebut tadi, yakni yang ada akhlak, yang ada jati diri, yang ada ketamadunan, maka terlebih dahulu mereka perlu meresapi, iaitu suatu elemen yang mana perkara gaib yang kita yakini, yakni pertamanya percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Orang yang kenal diri dia, kata ulama tauhid, maka dia akan kenal Tuhan. Jadi kita kenal diri kita. Man ana, siapa aku ni? Kita kena tanya every day, every moment, siapa aku ni? Bangun tidur, kita nak tidur sekejap lagi, kemudian bangun tidur tanya, siapa diri aku? Aku adalah hamba kepada Allah. Kita nak jadi seorang ibadur Rahman, seorang abid, seorang hamba kepada Tuhan Ar-Rahman. Maknanya kita tahu dan kita yakin bahawa Tuhan dengan kuasanya, dengan kehendaknya, Tuhanlah segala-galanya yang disembah, yakni hanya satu ataupun yang disebut Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Nabi ajak di kota Mekah 13 tahun. Dan bila Nabi sampai di Madinah, Nabi bawa yang disebutkan tadi, perkara yang berkait dengan iman. Aus dan Khazraj, tuan-tuan, 215 tahun bergaduh, berkelahi, berbalah, hanya dengan seekor unta. Nabi punya resepi yang Nabi dapat damaikan, yang disebut tak lain tak bukan, iaitu Nabi damaikan mereka dengan tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping Nabi kata, ya ayyuhan nas abshus salam,
Hei manusia, sebarkan salam. Assalamualaikum. Salam sejahtera, selamat sejahtera ke atas dirimu. Di sinilah kita nampak sedikit demi sedikit Nabi bawa pengajaran tauhid yang Nabi bawa supaya semuanya perlu bergantung hajat kepada Allah. Balik Allahus Samad. Jangan kamu bergantung hajat kepada manusia. Ya, tengok dulu kepada Allah. Apa pun Allah dulu. Allah dulu. Sebab itu tuan-tuan, daripada sebesar-besar perkara yang kita nak hijrah sampai sekecil-kecil perkara, jangan lupa. Kita nak tidur pun kita disuruh amalkan sunnah Nabi dengan membaca doa. Sekurang-kurangnya bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup dan juga dimatikan. Bangun tidur, kemudian sunnahnya juga sebutlah tahmid sebagai tanda syukur dihidupkan semula. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Yang segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku setelah Allah mematikan aku dengan mati yang sementara. Ni daripada sebesar-besar perkara ni, kita kata daulah negara Islam, kepimpinan negara Islam, apa sistem yang nak dibawa, sistem ekonomi, kemudian bagaimana pula dengan sistem ribawi. Ini yang besar. Ambil yang kecil di dalam hidup kita sehingga cara siwak nak gosok gigi, jaga mulut. Kemudian kebersihan, bagaimana istinjaknya. Begitu juga wuduknya sebelum kita nak memulakan solat. Ni, daripada sebesar-besar perkara sampai sekecil-kecil perkara. Kita diajar supaya melakukannya mengikut peraturan yang disebut sebagai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau inilah para hadirin sekalian, penonton sekalian, kita amalkan secara istiqamah, kita amalkan secara konsisten, maka berlakulah hijrah di dalam kehidupan kita. Cuma ustaz dan tuan-tuan dan puan-puan saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, bila kita berada dalam hidup yang serba barulah, kita norma baru dalam suasana pandemik COVID. Bila mana kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang kita kata hidup kita tak sama dengan hidup sebelum ini. Ini pun suatu perubahan yang perlu kita terima tuan-tuan. Hijrah juga. Sebelum ni kita semayang boleh rapat, sekarang tak boleh rapat. Ada yang boleh pergi masjid, ada yang tak boleh pergi masjid. Begitu juga yang mana sebelum ni kita hidup tak perlu pun pakai topeng muka ataupun mask. Sekarang ke mana-mana kita perlu pakai topeng muka, pakai mask. Dan kita tak bersentuh dengan orang kebanyakan. Kita tak boleh pergi tempat orang ramai, tak boleh dine in makan. Macam-macam lagi kekangan-kekangan. So dalam keadaan suasana hidup normal baharu, musim pandemik COVID-19 ni, maka kita kata terkesan juga di dalam perkara peribadatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan kita ambil mudah take for granted. Bila mana masjid surau terpaksa dikurangkan jumlah jemaah yang berada, maka jangan kita kata syukur, alhamdulillah, tak payah dah aku pergi masjid surau, bagilah orang yang sihat, bagilah HJK masjid je yang pergi. Jadi aku bolehlah kalau 2 tahun lah aku duduk di rumah senang. Aku pun bukan kaki masjid. Contoh. Jadi akhirnya kita lagi bertambah malas. Dan begitu juga Quran. Sedangkan kalau ambil manhaj Rabbani, Quran waktu musim pandemik ni lah sebenarnya Allah nak suruh kita lagi kuat membaca Quran. Daripada kita jarang-jarang baca Quran, ambillah Quran sekurang-kurangnya sehari kita ambil 100 ayat, sekurang-kurangnya 100 ayat. Daripada dulu tak pernah baca Quran, masa banyak dah hari ni. Kita berada di rumah, ada yang kerja work from home umpamanya. Banyak masa. Kita boleh ambil waktu ni sebagai peluang dan ruang untuk apa? Mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan rugikan waktu lapang masa yang ada. Jadi cubalah kita hijrah ke arah manhaj Rabbani yang memberi maksud bahawa kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu kita bangun tidur semayang, umpamanya kita tak gosok gigi, manhaj Rabbani, kita ambil sunnahnya, maka kita siwak. Itu contohlah kita ambil. Kita ambil begitu. Dulu susah aku nak bangun tahajud umpamanya. Tapi alhamdulillah, dengan norma baru hidup zaman pandemik COVID, maka aku boleh bangun paling lewat pun pukul 5 pagi, 5.30 pagi sebelum subuh. Ini suasana yang perlu kita ubah. Supaya apa dia? Sejajar dengan apa yang disebutkan tadi. Hijrah ke arah manhaj Rabbani.
walaupun diasak dengan ujian, walaupun dengan cabaran dugaan yang begitu perit dan getir tuan-tuan sekalian. Tapi kita menghadapinya dengan sabar, fasabrun jamil. Sabar ini adalah suatu yang indah, yang baik, yang hebat. Maka Allah nak beri kemenangan bagi orang yang sabar. Bila mana dia sabar dalam suasana COVID sebegini, maka dia teruskan hijrahnya, jihadnya di jalan Allah. Dulunya susah nak bertaubat. Bagi kita waktu pandemik ni, di antara, kalau saya lah pandangan saya, wajib kita setiap hari bertaubat kepada Allah. Dengan solat sunat taubatnya walaupun solat sunat. Tapi kita seumpama jadikannya ianya sebagai satu kewajipan. Istighfarnya bukan lagi 33 kali, sekurang-kurangnya 100 kali. Ataupun lebih baik lagi 300 kali, sebab kita tahu, kita takut kita di antara orang yang menyumbang kepada undangan, yakni wabak musibah pandemik COVID-19. Kita tahu di antara kita ni salah seorang, tuan-tuan sekalian. Sebab itu saya katakan tadi, kita takut khawatir banyak sangat dosa maksiat kita bertindih-tindih dan berhimpun-himpun sehingga daripada kecil menjadi yang besar. So, untuk meredakan keadaan yang hari ini Allah murka, barangkali mungkin tak mustahil, maka kitalah bertindak. Salah seorang anggota jemaah Islam, maknanya dalam kumpulan Islam, dalam kumpulan orang-orang Islam yang ada bukan takat di Malaysia, di seluruh dunia, sebab pandemik ni satu dunia. Maka kita perbanyakkan yang disebutkan tadi, taubat dan istighfar. Mudah-mudahan bila banyak kita ingat Allah dan kita mengakui kesilapan dan kesalahan dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah dengar rintihan rayuan kita, ya muddu yadahi ila sama, ya rab, ya rab, ya rab. Kita menadah tangan ke langit mohon kepada Allah, ataupun kita mengaminkan doa daripada para imam, ataupun yang membaca khutbah, dua khutbah doa di antara yang mustajab antaranya itu bila mana doa Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayil asqam. Ya Allah, lindungilah aku ya Allah daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang berbahaya, termasuklah COVID-19. Ini paling kurang kita katakan doa itu minta lindung kepada Allah, bukan untuk kita saja tetapi untuk ummah dan juga mereka yang sedang menghadapi saat getir ujian, mengalami ataupun terkena jangkitan COVID-19. Jadi untuk akhirnya kita boleh lihat bahawasanya apa pun disebut tadi manhaj Rabbani, makna cara hidup kita, bagaimana kita meneladani hidup Nabi SAW dan ummah yang berada di Madinatul Munawwarah, persahabatan mereka, bagaimana ukhuwah Islamnya mereka, bagaimana tolong menolong di antara mereka, bagaimana inilah yang sepatutnya umat Islam di akhir zaman ini, pada waktu ini, ataupun khususnya di negara kita yang sedang panas ni. Ini kita mengambil satu doktrin, manhaj, mekanisme ataupun cara penyelesaian yang dibawa oleh baginda Nabi SAW untuk negara yang harmoni, insya-Allah aman dan damai. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kupasan awal kita yang telah dikupaskan oleh berbagai ustaz sebentar tadi. Jadi terima kasih pada rakan-rakan kita ni, bukan hanya sekadar Malaysia yang mendengar kita Ustaz, ada daripada rakan kita daripada Thailand. Yang mana Eliasi daripada Thailand juga, alhamdulillah, terima kasih kepada rakan kita yang sudi kongsikan program kita lain lagi ke daripada Perak, orang Perak ni, orang rindu orang pusat semua ni. Jadi insya-Allah mudah-mudahan teruskan share, kongsikan apa yang telah dinyatakan oleh Ustaz sebentar tadi. Dapat saya nyatakan bahawa manhaj Rabbani ini adalah satu konsep yang mana cara atau jalan untuk menjadikan ummah yang meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai keutamaan dan mungkin dalam panduan dalam segala amalan kita, baik perbuatan ataupun matlamat hidup, serta diniatkan semata-mata kerana Allah. Jadi sebagai pemimpin, memimpin negara kerana Allah, sebagai rakyat kita laksanakan amanah kita kerana Allah, yang mana berdasarkan kepada ciri-ciri yang mana keilmuannya, mungkin dari segi kerohaniannya, mungkin dari segi gerak kerja dakwahnya. Subhanallah, itulah yang dikatakan manhaj Rabbani yang telah Ustaz nyatakan sebentar tadi. Dan insya-Allah kita akan bersama dengan panel kita yang kedua. Terima kasih juga daripada Indonesia turut bersama dengan kita pada malam ini.
Alhamdulillah, teruskan kongsi tuan-tuan. Ismail Omar, Emira Khalifah, teruskan kongsi sekurang-kurangnya seperti 5 sebagaimana rakan-rakan kita ni. Tagkan rakan-rakan lain supaya manfaatnya kupasan daripada tuan guru kita pada malam ini insya-Allah mendapat manfaat yang sebaik mungkin. Jadi insya-Allah kita bersama dengan Ustaz Hasrin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar orang kita? Sihat nah? Baik, alhamdulillah sihat. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan Ustaz pun setiap malam alhamdulillah sibuk semua tuan guru kita ni. Sebenarnya saya doakan semoga kalian dikurniakan kesihatan oleh Allah, memimpin masyarakat kita yang semakin tenat pada hari ini insya-Allah. Bagi mudah-mudahan kalian dijauhkan daripada Covid. Kalau dilihat hari ini buka Facebook pagi je Ustaz, ada je Al-Fatihah, rakan-rakan kita telah meninggalkan kita. Jadi insya-Allah saya menyeru semua rakan-rakan kita yang ada kat online pada hari ini, kita doakan tuan guru kita yang berada bersama dengan kita pada malam ini dikurniakan kesihatan dapat memimpin kita insya-Allah. Jadi Ustaz, kita telah pun mengupas tadi apa yang dikatakan oleh manhaj Rabbani yang telah dikatakan oleh tuan guru kita Ustaz Halim Din tadi. Jadi kalau kita lihat juga, kalau tengok dari segi pandemik kita hari ini, COVID-19 kita yang kita lalui pada hari ini Ustaz ya, banyak mengubah cara hidup kita. Yalah, kadang-kadang ada yang dulu selalu pergi masjid, sekarang ni nak kena pergi masjid pun kena ada 2 dos dulu. Jadi dulu boleh semayang rapat-rapat, sekarang ni jarak-jarak. Jadi mungkin juga kalau lihat dulu sambutan Ma'al Hijrah, kita tengok berselawat beramai-ramai dengan pertandingan dan sebagainya. Jadi mungkin pada hari ni yang mana forum pun secara online, dulu kita boleh jumpa dengan ustaz, kita boleh selfie. Yang mana kalau Gang Surau Putrajaya buat program sebagaimana Aizat ada ajak ustaz seronok. Subhanallah, satu jalinan yang begitu baik, hubungan daripada berguru daripada berdepan dengan guru-guru. Jadi mungkin hari ini secara maya Ustaz, boleh mungkin Ustaz boleh kupaslah sedikit cara hidup norma baru ni, yang mana dengan semangat hijrah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hijrah Rasulullah dan para sahabat itu juga kita boleh norma baru kerana mereka juga membolehkan kehidupan baru daripada kota Mekah, mereka berhijrah ke kota Madinatul Munawwarah. Mohon penjelasan Ustaz. Silakan Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aliyil azim. Hamd dan Ustaz Halim Din, Triple H ya. Haslin, Halim dan Hamdan ya. Jadi insya-Allah ada manfaat pertemuan 3H pada malam ini. Triple H dan juga kepada semua sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah pada malam ini minta maaf lewat sikit sebab tadi daripada kebun sebenarnya. Daripada tengah hari petang tadi sampai ke malam, kemudian ada baca Yasin untuk sahabat-sahabat yang meninggal dunia. Terima sekali tadi untuk Allahyarham Cik Husin, Cik Omar. Dulu dia bekas timbalan Ketua Polis Pulau Selangor, kemudian pengarah kemudian Ketua Trafik Selangor, kemudian dia pencen dan baru-baru ni dalam 3 hari lepas Rabu dia si manis sebagai bukan COVID lah. Tapi nak cakap tadi kata orang hari ini mati, orang dah rasa hari mati. Jangkaan mati tu tengok saja dalam statistik dalam poster KKM tu, kalau ada 1,600 orang iaitu stage 5 dan stage 4 dan 5. Jadi anggapan ataupun pandangan rakyat Malaysia tu dah tak pelik dah, yang 600 orang tu yang terlalu teruk kritikal stage 5 tu memang kebanyakannya itulah golongan yang meninggal akibat pandemik COVID-19. Ada lagi 600 orang yang kritikal menterung nyawa, dan juga
guru di Mak Tafiz, saya sebagai ahli lembaga pengelola Mak Tafiz kepada Tan Sri Razili Ismail pun sedang orang kata apa bertarung juga sakit. Walaupun dia dapat dos yang pertama tetapi tetap kena COVID-19, jadi bukan satu jaminan sebenarnya untuk kena vaksin dan sebagainya, tapi kena jaga juga kesihatan. Ya, sebab yang menyembuh tu hanyalah Allah dan yang menerima, yang merestui sakit itu juga adalah Allah. Ya, fa idza maridtu fa huwa yashfin. Kita sakit dia sembuh. Vaksin penawar itu adalah merupakan al-asbab kepada penyembuhan. Sama juga dalam Quran sebut ma asaba min musibatin illa biiznillah. Kita kena faham lah norma baru ni, kita kena faham, kena terima, wajib terima. Kita tak boleh nak salah siapa. Lepas tu kadang-kadang orang kita ni dia ingat kalau dia memerintah, dia berjaya lah untuk menghapuskan COVID-19. Sebenarnya tidak. Kita takut kita jadi cakap besar, sombong dengan apa kita belum cuba lagi dah sombong cakap. Di dunia ini semua Thailand, Malaysia, Indonesia, tetapi alhamdulillah Pakatan Umat di negara dengan kata orang alhamdulillah dapat ditangani bersama, dan kita minta di Malaysia ni pun kita kena faham, kena terima itu ma asaba min musibatin illa biiznillah. Segala musibah yang Allah bagi itu semua adalah izin Allah. Jadi wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah dengan yakin dan beriman bahwasanya musibah itu datang dan izin daripada Allah, yahdi qalbah, Allah akan berikan pimpinan kepada hati dia, iaitu dengan kesabaran dan juga ketenangan dalam menghadapi musibah tersebut. Dan dalam ayat suratul Hadid ayat 22 menyebut ma asaba min musibatin, ayat lebih kurang sama. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada satu kesusahan atau bala bencana yang menimpa atas bumi dan juga yang menimpa kalian, melainkan telah kami sediakan dalam kitab, ini pengetahuan kami. Kerana cara tersebut bagi kami adalah cukup mudah. Jadi nak bagi tahu ini perancangan Allah. Ini perancangan Allah dan ini adalah izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita menghadapi dalam keadaan orang kata apa penuh dengan kesabaran, sebab itu kena banyak bersabar. Apa kita lihat COVID-19 norma baru ialah kena tingkatkan kesabaran daripada biasa. Sabar ni tak ada had. Ada orang kata kita sabar pun ada had. Sabar yang ada had ni maksud dia, contoh dia, kalau orang hina Islam, kalau orang hina Rasulullah, kalau orang hina alim ulama kita, kalau orang hina Al-Quran, kalau orang hina raja dan sebagainya, maka sabar ada had. Kita kena ambil tindakan. Kalau diorang boleh mengatakan kalau Allah itu hebat, takkan negara kita menggodam ekonomi. Ini ada seorang kafir yang cakap macam tu. Yang tu kita kena ya, salah faham pula. Itu dah cukup dah. Putus-putus ke Ustaz? Itu atas. Jadi betul-betul Jadi kita harap rakan-rakan kita sabar, sebagaimana Ustaz kita tadi, kena sabar. Mengaji pun kena sabar, sebab kita mengaji online ni kita tak nampak dia punya online tu ada ke tak ada. Kadang-kadang kejap ada, kejap tak ada. Okey, dengar tak ni? Dengar tak? Okey. Boleh. Ya. Okey. Atau anak cuba anak keluar balik. Okey, baik. Jadi rakan-rakan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kata Ustaz Haslin tadi, bahawa dalam kehidupan kita di norma baru kita ini, kita kena banyakkan bersabar. Sabarnya bagaimana? Tak ada tahap sabarnya. Yang mana sebagaimana Ustaz kata tadi, bahawa kita kena banyak bersabar. Silakan Ustaz. Jadi sabar ni kadang-kadang kita duk main, kita sabar, dia duk kata kita sabar pada had agak kubuh menerajang. Tak. Sabar dia tak ada had. Sabar sampai mati. Ya. Kalaulah Nabi-Nabi dulu yang kena bunuh, kena gergaji tu tak sabar lama dah.
Dia mungkin dia lari ke dia hijrah whatever lah. Tapi Nabi ada sabak sampai mereka dibunuh. Jangan perekat kita sabak ada had. Sabak ni dalam masa mudahnya dia tidak ada had. Jadi kalau Allah bagi musibah ni pun sabar juga. Sabar. Kita sabar melihat kepada rentetan yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini tentang COVID dan sebagainya, maka kesabaran itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu an dalam keadaan kita norma baru ni, iaitu sabar ini kata Sayyidina Ali radhiyallahu an umpama bagi semua badan. Potong. Okey ke Ustaz Hamdan? Masih putus-putus sikit Ustaz. Kata rakan-rakan kita ni masih putus-putus katanya. Okey. Okey dah boleh lah. Baru semalam tu, baru sistem dia tukar, dah pakai rute rute 9. Paling laju lah tu. Laju dah. Cuma tambah upgrade tak tu 100 lebih lah, kita tak pakai lah 300 tu. Tak apalah. Dengan kereta pun ni Okey Ustaz. kalau bateri apa. Okey. Salim dia dengar clear? Salim dia. Clear. Awak dah tengok dengai malamnya tu. Memang rendah tu. Clear tak? Clear. Dia macam ni tengok macam orang menyakit. Elok. Buat muka macam ni tengok gitu lah. Tengok macam ni kan. Tidur apa. Rendah laptop. Laptop tu rendah sikit. Laptop Salim dia tu rendah sikit. Rendah. Okey. Rendah sikit sebab nampak leher je. Turun sikit. Okey. Pakai handphone ke pakai laptop ni? Kalau tak Laptop. Laptop apa? Laptop cak ayam lah. Okey. Clear. Line clear. Okey Boleh Samdan lah. Okey Ustaz kira on. Kalau kata Sayyidina Ali, ibarat kata sabak ni kepala bagi badan, kalau dicantah dipotong maka musnahlah badan. Kalau sabak hilang, binasalah tangan. Kalau sabak hilang, binasalah kaki. Kalau sabak hilang, binasalah perut. Kan nampak tak? Sabak nak makan, sanggup pergi makan hak orang. Contoh ni kan. Ini kan. Kalau sabak hilang, dia nak kaya cepat, maka haramlah dibuat. Ini banyak benda kalau kita lihat tentang bila hilang sabak. Itu antara dia. Sebab itu kata Sayyidina Umar Al-Khattab, kami rasa lebih selesa bila kami hidup bertemankan kesabaran. Sama juga dalam masa mudah kita menghadapi pandemik COVID pada hari ini, memang kita tak nafikan. Memang kalau ikut hati memang dah geram sangat dah semua ya. Duduklah rumah dah. Ya, duduk makan tidak kuliah, makan tidak kuliah, MTK, makan tidak kuliah tidak makan. Berzikir macam tahlil. Macam tahlil. Tidak. Makit kita rasa ibu jari tangan kita dah sama besar dengan ibu jari kaki dah. Punyalah kata besar. Tengok tu dia. Bini pegang dah, ingatkan jari kaki abang, jari tangan punya besar. Makan banyak. Kan jadi nak beritahu kena sabar. Tak boleh keluar rumah. Tak boleh balik raya. Kena sabar. Inilah new normal dia. New normal dia. Kenapa betul-betul boleh start buka nak gamak tiga. Jangan serang. Jadi macam tak payah ubah. Bila saya seorang, saya tak syok. Jadi macam cakap macam orang bodoh. Tak dapat tengok. Kan? Biar nampak muka Salim. Nanti tutup Salim pergi minum lah, makan pula. Pandang orang duk camuk, makan pula. Biar duduk tang ni. Dia tak boleh makan. Kan? Jadi makna kita tak boleh nak balik kampung, tak boleh kita nak pergi raya. Ni ziarah jiran pun tak boleh. Itu syok. Undang-undang dia. Kita duk geram. Geram tiap ayam kira. Tahu dah busuk tapi nak cuit juga, nak cium juga, nak bau. Tiap ayam penuh tu. Nak rasa agak busuk. Macam tu keadaan hari ni. So kena sabar. So apa yang kena buat ialah bila sebut tentang hijrah, orang kata apa? Manhaj Rabbani ni satu kaedah supaya hidup kita ni mestilah mengedepankan yakni Allah dalam segala sesuatu. Jadi nak tahu apa pun semua Allah.
Ya. Hak baik pun Allah. Yang buruk pun Allah izinkan. Kan? Duit banyak tapi penyakit pun banyak. Allah bagi penyakit kita. Allah terus ingat kepada Allah. Allah bagi musibah ni dalam bahasa mudah, sebab baik sabar ialah kita bisa bukan sebab baik dosa aja. Dosa yang diampun tu kena istighfar. Sabar tu pun lihat pada astaghfirullah, inna lillah, la haula wala quwwata illa billah. Mana kita boleh lari benda-benda tersebut. Sebab ini satu pendekatan yang kita mengedepankan prinsip Rabbani ni, yang kedudukan Allah tu buat segala-galanya. Maksud tak perlulah mulut kita. Bila tak sabar, kepala kena cantah, kepala kena potong, lidah jahat. Duk maki ini Ustaz Amdan ni, mai rumah aku ni habis, aku satu keluarga kena COVID. Ustaz Alim pula marah. Ini Ustaz Asli ni mai rumah, singgah rumah saya ni. Mai rumah habis, keluarga saya semua kena COVID. Kita akan jadi salah menyalah. Dia tak nampak yang COVID ni ada daripada Allah. Sebab tu lepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali Nabi sebut, lepas tu Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Tidak ada siapa boleh larang kalau nak bagi, tak siapa boleh bagi kalau nak larang. Ni sebut Nabi SAW. So, benda semua Allah bagi. Cuma mungkin Ustaz Asli ni penyebab sehingga Muhammad Salim dia dipo. Saya tak tahu saya pembawa COVID. Maka jangan sebab peningkat kita dimaki hamun antara sesama lain. Jiran kita tahu, kita tengok anak dia keluar, jangan. Anak dia geng COVID. Betul. Kita jadi musuh dengan dia. Kita jadi bergaduh dengan dia. Kita maki, hey, masuk rumah dah. Hang tak tahu hang ni COVID. Sampai mereka macam tu. Dia keluar tu tak apalah. Yang hang tu kata TBN keluar keluar apa? Ini contoh dia. Sebab tu benda-benda kena banyak sabar. Sebab dunia hari ni dunia pandemik. Kita sebelum nak sampai peringkat endemik, dia mula dipanggil epidemik. Epidemik ni dia terkena macam penyakit apa nama tu, unta apa nama di Mekah tu, itu epidemik. Lepas tu pandemik. Lepas pandemik ni sebab dia orang kata COVID takkan hilang sampai bila-bila. Melainkan dia hingga dia menjadi endemik. Endemik ni macam penyakit cacar, denggi, malaria, dia tetap ada. Cuma sebab tu hari ni kita duduk tekan tentang herd immunity ni, tentang apa vaksin sebagainya, kerana kita tak nak moga-moga insya-Allah asbab dia dengan vaksin ini, dengan dos ini, bila dia kena sakit, cuba Ustaz Hamdan tengok, Ustaz Alim tengok, kan? Hari ni sembuh dekat 18,000. Hari ni sembuh 18,000. Semalam pun 18,000 juga. Tapi yang positif 20,000. Makna lebih 2,000 je. Sebab apa? Sebab kalau tengok statistik hari ni, saya tengok dalam ni Majlis Keselamatan Negara, kita ada telegram dia. Dia sebut tentang dia bahawasanya orang yang stage pertama, stage kedua 96% lebih. Hanya 3.4% sahaja yang kena stage 3, 4, 5. Dia orang stage yang kata 96% lebih ni, mereka yang kena COVID tetapi tak ada simptom. Itu yang pertama paling ramai. Yang keduanya pula, mereka ni kena COVID positif tapi simptom dia hanya batuk-batuk, seminggu keluar. Sebab tu pok-pok jenis ni, setakat sesama, setakat gatal-gatal apa semua tu, mereka hanya dibenarkan kuarantin kendiri ataupun kuarantin dalam rumah masing-masing. Termasuk adik ipar saya, adik-adik kakak-kakak adik ipar saya di Selangor, termasuk semua sekali duk kena kuarantin. Alhamdulillah depa dah bebas dah. Dalam masa seminggu saja depa bebas. Ini penting kita nak macam tu. Jadi kita tak nak kalau boleh dalam masa mudahnya sampai peringkat kita ni tak sabar, kita ni maki hamun, kita ni tulis macam-macam dekat Facebook dan sebagainya. Itu tak masuk bawa politik ni. Ni pokok politik yang jenis al-mankuku wahyun ni. Yang kita tak tahu buat apa dah. Kan? Ustaz Halim tak nampak tukar baju dah, warna lain dah. Kan? Belum lagi. Belum lagi apa-apa dia tukar baju dah. Contoh dia. Jadi dulu baju dia ni lain. Ni warna lain dah. Kan? Belum angin-angin ni belum lagi. Tapi dia tukar baju awal dah. Ni go-go-go. Saya tahu. Kami lawak-lawak tentang yang tulis. Marah saya pula. Ustaz ni mencampur jahat. Kita gurau-gurau, tuan-tuan. So antaranya nak bagi tahu tuan-tuan dan bos sekalian, sahabat-sahabat sekalian, bahawasanya perkara yang paling utama sekali ialah kesabaran ini kita tak nafikan, subhanallah. Ulang balik, jangan bincang tentang ada had tak ada had. Contoh dia masjid. Di Selangor lah paling teruk sekali undang-undang masjid. Saya bukan nak kata teruk tu hina, tidak. Maksud dia di Selangor lah yang paling ketat undang-undang dia.
Tempat lain Perak boleh mayang dah, ramai dah di Perak Salim dia kan. Tak masalah. Selangor 5 orang lagi, 6 orang. Mayang Jumaat 50 orang. Bergaduh. Dalam WhatsApp saya ni bergaduh. Asyik muka tu. Ana ingat lagi dia, Ana bercakap soalan di Borneo Raya kat Masjid Islam Rahim. Ana sebut kalau orang Islam Rahim dengar, orang cakap. Aku tak heran dengan hampa. Kan nak cakap sikit. Ni popok masjid mah Tuhan ke? Macam dia hebat sangat game masjid tu. Oh, dia rasa macam mayang kat rumah macam mayang dalam neraka. Nampak tak? Tu kalau kita kata depa ni bodoh, depa marah. Kata bengong, depa marah. Nampak tak? Tulis tu kutuk. Buatlah masjid, tukar nama masjid Jawatankuasa je lah. AJK punya bla bla bla. Dalam memorandum, dalam perkeliling, ahli Jawatankuasa masjid memang setiap Jumaat kena ada. Nampak tak? Kalau cuma ada 20 orang, maknanya semayang 30 orang. Tapi dia pakai kutuk, pakai kata semua. Macam dia seorang saja minat pergi masjid. Macam orang lain kebodoh, melau duduk di rumah, macam buruk mak ye di rumah. Duduk atas pokok seorang. Duduk pisau orang tak berizin. Dia ingat macam tu kot. Macam minta maaf bukan nak cakap kasar tidak. Ini orang yang pergi masjid. Duduk kutuk masjid tukar nama dia lah. Dia sajalah yang kutuk. Orang yang sama sajalah yang boleh pergi mayang. Kami ni buat macam mana? Kami orang biasa. Kami kluster bawah ni. Saya kata, ya Allah, saya pula jadi pendamai. Tapi saya tak tulislah bodoh bangang ke mereka. Tapi cerita kita masuk dia sampai peringkat mana? Kenapa? Sebab ialah sabar. Nampak? Sebab tu dalam sabarlah hidup ni. Kenapa orang bila bekerja dengan kerajaan, ada pegawai kerajaan yang makan rasuah? Entah pun tahu Samdan tak kerja pegawai kerajaan. Tapi bukan entah makan orang lain. Nampak tak? Pengarah daripada Putrajaya kena tangkap dan sebagainya. Bahagian-bahagian tender dan sebagainya. Pasal apa? Sebab mereka tak sabar nak kaya. Sebab tu betul kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, kalau sabar ni ibarat kepala, kena potong semua rosak. Hati jahat, mata jahat, telinga jahat, semua jahat. Hatta kita tak sabar waktu sakit pun, tengok kata apa? Orang maki hamun. Orang maki hamun. Nampak tak? Dia kata, perah kata, mai baca doa apa, agak aku yang penawak apa haram tak lega. Dia marah orang yang baca ayat menawak dia tu. Dia nampak ustaz tu macam Tuhan tu. Baca sekali boleh. Hang sakit pun tak menatang apa sakit. Hang mayang pun haram. Besar betul ustaz tu baca doa kat hang. Nampak tak? Nasib baik ustaz tak maki bodoh. Nampak tak? Dia maki hamun. Mulut dia maki hamun Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan tak percaya. Pergi saya duduk 4 bulan Ustaz Hamdan di hospital. Ada orang meracau. Celaka. Setan. Babi. Dalam hospital tu. Setan waktu tu habis tak ada dah. Terkejut. Sebab setan yang kena. Kan? Babi lagi lah tak datang. Maksudnya kenapa? Dia tak sabar Ustaz Hamdan. Tuan-tuan sekalian. Tak sabar dengan kerana anak-anak. Tak sabar dengan kerana dalam rumah tangga. Nak rasa dia yang baik. Nak harap bini yang nak baik ke dia. Dia sendiri pun tak baik. Macam mana bini nak baik? Atau dia nak lelaki dia baik. Hang sendiri pun tak bagus. Macam mana anak lelaki hang bagus? Ini contoh dia. Kenapa tak sabar dalam menghadapi perubahan? Sebab itu sabar-sabar. Pasal sabar lah. Mereka boleh tinggal semua harta benda kat Mekah. Sebab nak menghadapi norma baru di Yasrib. Di Madinah. Abdurrahman bin Auf. Osman bin Affan. Kalau ikut memo of understanding antara orang-orang Quraisy di Mekah dengan Nabi Muhammad SAW ialah hampa nak follow Nabi. Yes, we deal. Follow Nabi. But you all kena tinggal semua harta you all dekat Mekah. Hampa tak boleh buat keluar walau satu sekepun. Yes, we deal. Fine, okay. Kami nak kami cinta Nabi kami tak heran harta benar. Hampa ambil lah. Kena sabar. Akhirnya Abdurrahman bin Auf kaya-kaya multi-billion. Osman bin Affan tak perlu ambil duit Baitul Mal untuk bagi dia makan. Sebab dia kata, aku dah kaya dah. Dia jadi khalifah, dia declare, dia tak mau duit bayar semua lah, lebih kurang adalah bagi makan, biasalah. Ada kerja, ada gaji. Tapi Osman pun tak mau. Itu pun orang bunuh dia. Nampak tak? Nak kira pemimpin ni, kalau ikut semua orang suka, mana ada benar tak? Suka semua. Ali pun orang bunuh dia. Umar pun orang bunuh dia. Osman pun orang bunuh dia. Nak cerita ni, yang tak bunuh tu nak Abu Bakar je. Yang tak kena bunuh tu Nabi Muhammad SAW, mati biasa. Tapi nak bagi tahu dalam hidup pada kalau kita tak sabar dalam hidup ni, habis kita rosak. Kadang-kadang bapak pun dia boleh bunuh. Mak pun dia boleh bunuh. Bini dia boleh bunuh. Laki dia boleh bunuh. Anak boleh bunuh bapak. Tengok kes berapa banyak hari ni. Suami bunuh, isteri jerat kepala ke kipas angin.
mati kawan tu. Ayah bunuh anak-anak di Pulau Pinang, mak bunuh anak 2 orang dengan tali serika, mati. Pasal apa? Ni pasal kedar bor kharab bagi. Dah lama ni bila tak sabar habis rosak. Sebab tu dalam kita menghadapi pandemik, mahajirah dalam bentuk pandemik ini, kesabaran itu tak ada had. Dia mesti sampai mana Allah angkat semula, barulah mungkin kesabaran kita itu makin hilang. Maksud dia kejayaan kita dengan kesabaran yang kita hadapi dengan pandemik tadi. Inilah kita panggil, saya nak sebutlah dengan soalan tadi, saya pun on the way dia baru tengok soalan tadi, Alum baru hantar saya. Tengok soalan pandemik tak bal bubuh almatus. Dia kata suruh Salim dia cakap dulu. Jadi saya akan cakap kemudian. Sebab takut line dekat hutan tu dia tak clear. Jadi saya minta izin untuk lewatkan sikit. Alhamdulillah. Salim dia saya duduk. Salim pun wallahualam elok sangatlah. So insya-Allah bagi sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah nak bagi tahu bahawasanya kita dalam bab hijrah ini solang balik mengedepankan Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Memang cantiklah Menteri Agama ataupun pihak kerajaan, dasar dia kerajaan nak ada 3 benda sebenarnya dasar kerajaan tentang manhaj rabbani ini, iaitu saqafah, yang keduanya ialah ruhaniyah, yang ketiganya ialah aktivisme ataupun dakwah. Yang ni manhaj rabbani, sebab matlamat kita ialah untuk melahirkan umat yang berkualiti. Kalau tak ada manhaj rabbani, ilmu, budaya cintakan ilmu. Ilmu bagi tahu benda ni haram, ilmu bagi tahu benda ni halal. Ilmu bagi tahu benda ni hitam, ilmu bagi tahu benda ni putih. Itu ilmu penting. Bahkan nak dunia pun kena ada ilmu, akhirat nak ilmu. Bahkan Nabi kata kalau nak mudah masuk syurga, kena keluar rumah cara ilmu, sahalallahu lahu bihi ilal jannah. Masuk syurga dengan ilmu tadi. Yang keduanya iaitu ruhaniyah. Dalam hidup kita, jiwa kita kena pegang. Nak jadi umat berkualiti, buat kerja mesti rasa kita nampak Allah. Kalau kita tak nampak Allah, ingat, we must believe, because Allah tengok kita whatever, wherever, whoever, Allah don't care. Allah tengok kita. Maka itulah manhaj rabbani. Yang ketiganya itu rohaniyah. Yang ketiga adalah aktivisme ataupun dakwah. Yang kita kena sampaikan. Ada orang Ustaz, dia tahu Ustaz Halimdin. Dia tahu Ustaz Halimdin tutup arak tu wajib tapi dia tak buat. Ada orang tahu solat tu wajib tapi dia tak semayang. Cuba Ustaz mendampasan. Kan? Mungkin sini pun penonton kita boleh komen. Betul Ustaz, betul Ustaz. Ada orang tahu tutup aurat itu wajib tapi dia tutup kenapa? Yang ni kita nak bawa manhaj rabbani ni dalam bentuk perkara nombor 3, dasar ialah dakwah. Kita nak bagi dakwah kat depan. Kenapa pakai tutup aurat? Kenapa kita jangan makan rasuah? Dia bukan dia tak tahu Ustaz. Seamdan, rasuah tu haram. Pasal apa? Ni, hilang sabak. Nak beritahu betapa penting sabak tadi. Dan nak beritahu pada dia, bagi tahu kat dia apa? Bagi tahu tu informasi tu dakwah. Mungkin dakwah bil hal, mungkin dakwah bil lisan. Dan macam-macam lagi yang kita kenakan. Jadi itulah yang kita kan dasar manhaj rabbani itu. Yang pertama sebut tadi kesabaran, nak tutup ilmu kena sabar, jiwa nak baik kena sabar, nak berdakwah kena sabar, yang menyampaikan kena sabar, yang dengar pun kena sabar. Kalau terkena dekat hang, terima bergelok, hanya duk maki dia pula. Haram tu Ustaz ni kata kat aku lah ni. Salim din, kita 3 malam turut Siti Sarah Rasudin meninggal dunia bawah ni kan, bini Syuaib. Alhamdulillah saya rasa teruja sebab artis-artis dekat 200-300 orang boleh berimpun. Kami duduk melepak sema dengan Google Meet ni, dengan Google Meet kot. Nanti lebih kurang lah. Hampir sampai pukul 12 malam, 1 malam. Saya, Ustaz Tarmizi Abdul Rahman, baca Quran apa semua. Tapi nak cerita, dia Ustaz, kami tak pandai baca Quran. Tak apalah, hampa buat buka mulut sudahlah. Bukan hampa baca, kami yang baca. Baca Yasin kan. So nak begitu, dia boleh duduk sampai habis. Yang nak keluar tu pun pasal dia ada hal sikit, ada besok ni ada program pagi-pagi lepas subuh dia bunuh diri. Sampai pukul 12 malam, pukul 1 malam dia orang boleh duduk. Dan waktu itulah kita kata manhaj rabbani, perkara dasar yang ketiga, dakwah kita sampai mana patut. Jawapan gini je. Hampa nak buat apa buatlah. Tapi selagi hampa mengaku hampa orang Islam, hampa kena jaga batasan. Jadi kita bodoh aja. Kita semak dalam bentuk dakwah kan, dakwah kadang-kadang boleh bergurau. Artis pelawak situ ada Jeb, ada Rahim Sepatu, ada Syafiq Rahim pun ada, Hafiz Syahrin berlumba motor pun jual sekali sampai tengah malam. Syafiq Rahim pun sampai tengah malam jual sembang. Zizan, ramai lagi lah yang lain. Dan kebetulan dia orang
ajak saya jom malam semalam, dia orang ajak saya Yasin. Dia kata nak Ustaz Aslin juga baca Yasin. Saya kata boleh 10.30 paling awal. 10.30 lah. Datuk Hatan ada macam-macam para Datuk Vida apa benda dah. Yang itulah yang apa nama tu? Datuk Vida lah, Datuk Seri Vida semua dia pada. Kita rasa macam apa? Dia dengar tak apalah, ikut tak ikut jangan cerita. Sebab hidayah ni milik kerja Allah, bukan kerja kita, bukan kerja bapak kita. Kita sampai kebaikan. Jadi alhamdulillah tengok tadi pun ramai hati-hati jadi follower kita dah. Maknanya dia pun suka lah tu. Maknanya, ustaz ni. Lepas tu kita nak nyampai ke orang. Jangan paksa orang tu terima. Tak boleh paksa orang. Kadang-kadang kata, ni apa ni? Aku malas camah apa? Hampa ni ketegak orang perut. Malas nak camah apa? Jangan. Ustaz Halimdin dah pengalaman lama dah, contoh mungkin dengan artis, dengan pembaca berita, dengan kawan-kawan dan sebagainya. Cuma nak bagi tahu pada kita, jangan paksa orang terima dakwah kita. Sebab terima tak terima tu hidayah daripada Allah. Itu pendakwah pun kena sabar ni kan. Dah lah tu, dah panjang tu. Dah lah masa lewat cakap banyak. Wallahualam. Dan memang saya tertarik apa yang telah Ustaz buat. Saya ada follow juga yang Ustaz Tirmizi baca Quran, Dizan, semua ada. Alhamdulillah, satu pendekatan dakwah yang dikatakan oleh Tuan Guru kita tadi bahawa manhaj Rabbani lah suatu pendekatan yang begitu baik dalam kita menyambut Ma'al Hijrah. Jadi insyaAllah dua-dua triple H pada hari ini, saya rasakan kita semakin panas, semakin rasa seronok perbualan kita, diskusi kita pada malam ini insyaAllah. Yang mana kalau kita lihat rakan-rakan, kalau ada persoalan boleh tuliskan komen-komen anda di ruangan komen kita pada hari ini. Dan kita lihat Ustaz Alimdin ya, apa yang telah dikatakan oleh Ustaz Aslin tadi bahawa perjuangan kita ini yang mana dalam kita pandemik kita ini banyakkan bersabar. Kalau lihat hari ini pun pemimpin pun tak sabar-sabar nak hanya ni nak menjatuhkan ini, yang ni nak menjatuhkan ini dan sebagainya. Kalau lihat masyarakat pun, rakyat pun ada yang turut sama. Menyebabkan rahmat Allah tu susah nak turun. Jadi kita nak rahmat Allah turun, kita kena banyakkan bergerak dakwah. Kita sebagaimana Ustaz Ali kata, kita gerakkan program majlis keilmuan supaya dakwah itu sampai. Jadi kalau kita lihat Ustaz, jika kalau kita masuk tahun baru ni kan, pasti setiap orang ni adalah termasuk diri saya sendiri, di kalangan kita pasang niat azam. Jadi ada di kalangan kita, aku tahun ni aku nak solat duha. Sebab apa? Dalam suasana pandemik ini nak tarik rezeki. Aku nak semai tu. Satu masuk Ma'al Hijrah pertama tu lah 20 rakaat lewat solat duha. Subhanallah, semangatnya. Azam dia sampai lebih-lebih pula kan. Jadi mungkin azam baru nak azam nak berubah dan sebagainya. Jadi perubahan ini menjadi baik dan sebagainya, tetapi sejak pandemik ini melanda, kalau lihat cabaran untuk berubah tu semakin sukar. Yang mana ada nak pergi masjid tapi tak boleh pergi masjid, alasan dia kata. Jadi ada yang dia kata nak pergi mengaji Quran, tak boleh pergi mengaji Quran. Jadi mungkin dulu nak berubah ke arah kebaikan tu boleh pergi masjid, dengar ceramah, nak pergi masjid baru boleh berubah katanya. Jadi masjid pun sekarang terhad dikunjungi. Jadi mungkin bagaimana cara kita boleh bina lah jati diri untuk kita melakukan perubahan ini. Mungkin Ustaz boleh bagi kupasan sedikit berdasarkan situasi semasa kita pada hari ini. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Hamdan, moderator forum malam ni, sahabat ahli panel Ustaz Aslin Bahrim, tuan dan perempuan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Saya teringat ada seorang ulama pernah menyatakan di dalam kata-kata mutiaranya, itu disebut sebagai man arda salah wal islah wal majda wal izzah bi ghairi jihad wa tadhiyah fahuwa halim wahim. Orang yang nakkan kebaikan, orang yang nakkan penambahbaikan, orang yang mahukan ketinggian dan orang yang mahukan kemuliaan di dalam hidupnya tanpa melakukan pengorbanan dan juga tidak ada perjuangan dalam hidupnya, itu seumpama mimpi yang kosong. Inilah antara perkara yang kita perlu lihat bagi kita seorang yang kalau sekiranya berazam untuk berhijrah daripada suatu keadaan yang tidak baik kepada keadaan yang baik, maka tidak boleh mereka itu hanya bersenang lenang, goyang kaki semata-mata, maka mereka digelar sebagai muhajir, orang yang sudah berhijrah. Maka intipati hijrah itu mesti diiringi, bukan sekadar kita nyanyi dengan lagu hijrah, bukan hanya dengan sambutan Ma'al Hijrah, bukan hanya dengan tokoh yang dikalungkan sebagai tokoh Ma'al Hijrah, tetapi yang lebih pentingnya itu balik kepada sejauh mana kita berjuang
Di dalam perjuangan mesti ada pengorbanan, tuan-tuan. Inilah yang disebut di dalam hadis Nabi, inilah yang disebut di dalam Al-Quran tentang tadi apa yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, orang yang beriman dan orang yang berhijrah di jalan Allah, mereka itu hanya senyum mengharapkan rahmat daripada Allah. Betapa ikhlasnya orang yang nak hijrah ni, nak buat perubahan. Dan mereka perlu lihat bukan hijrah itu kerana nak dilihat oleh orang, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana nak dipuja-puja, nak diagung-agung, diingat-ingat namanya. Tetapi hijrah itu seumpama seorang yang pergi berperang di jalan Allah, jihad fi sabilillah, maka jihadnya itu, perangnya itu lillahi ta'ala. Bukan untuk liyudhkar, bukan untuk diingat, dikenangkan namanya, bukan untuk menunjuk-nunjuk, dan bukan untuk diagung-agungkan pada dirinya. Di sinilah kita lihat, kalau kita iringi niat hijrah itu dengan niat yang baik, maka natijahnya pun sudah pastilah natijah yang baik. Saya rasa kita semua pernah dengar hadis Nabi SAW. Nabi menyatakan, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa, kata Nabi, yang hijrah kerana Allah dan Rasul, maka dapatlah hijrah kerana Allah dan Rasul. Tapi kalau hijrah niatnya kerana dunia yang dihajati dan wanita yang ingin dikahwini, maka dapatlah hijrah apa yang diniatkan. Jadi tuan-tuan sekalian, di sini kita melihat, bagi orang yang nak berhijrah itu, di antaranya mereka mesti ada suatu yang disebutkan tadi, suatu matlamat. Apa yang mereka nak hijrah itu dan matlamat apa yang mereka nak. Kalau mereka matlamat itu untuk duniawi semata-mata, meniaganya kerana nak dunia, apa lagi, berpindah daripada satu tempat ke satu tempat kerana keperluan perniagaan semata-mata, betul. Allah pun dah sebut, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Allah kata orang yang berhijrah di jalan Allah, yakni yang nak menegak dan membela agama Islam, maka Allah jadikan di atas muka bumi ini tempat hijrah yang banyak, luah, kemudian rezeki yang masyhur. Di sana ada rezeki, di sini ada rezeki. Maknanya Allah Subhanahu wa taala bagi peluang bagi orang yang berhijrah ni satu tempat yang luas di atas muka bumi, termasuk niaga dan seumpama dengannya. Tapi harus kita ingat tadi, barang siapa yang disebut menjadi orang yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul semata-mata, bukan hijrahnya kerana sesuatu yang lain. Niaga semata-mata, dia nak berniaga tapi tak fikir untuk dia berzakat. Dia berniaga, kemudian peningkatan pendapatan dia, alhamdulillah, maju. Tetapi tidak bersedekah, tidak infak di jalan Allah umpamanya. So ini kita nampak, hijrahnya tidak ada matlamat sehingga ke akhirat. So kerana itu, orang yang kalau dihijrah, aku ni niaga kali ni sebab dulu aku lalai, mungkin aku lupa Allah. Ini balik manhaj Rabbani. Jadi kali ni aku nak bisnes, aku nak berniaga, aku tak mau lupa. Aku nak tiap-tiap hari sedekah infak. Aku tiap-tiap hari nak sedekah infak. Contoh kita ambil. Maka kesungguhan bukan kata di luar semata-mata, tetapi balik tadi, rohani mereka itu juga turut. Ya, ada roh Islamnya. Dan disebut asasnya tadi, ya, maknanya mereka ini ada keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Different, beza tuan-tuan. Memang kalau kita compare orang yang hijrah di jalan Allah dengan orang yang hijrah kerana dunia yang mereka nak kejar, tak sama tuan-tuan. Berkat ni Allah bagi tuan-tuan dengan orang yang berniaga, walaupun untung banyak, tak berkat beza, tak semayang, macam Ustaz Asli sebut tadi lah, dalam keadaan tidak taat kepada Allah, mereka bertambah-tambah kufurnya kepada Allah balik. Kenapa? Tidak diberkati oleh Allah. Dan disebutlah tadi, maknanya hijrah itu hijrah yang bukan kerana Allah. Maka tidak ada unsur keberkatan, yakni ziyadah fil khair, tidak bertambah kebaikan pada mereka. Sebab itu bila Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala an melaporkan, beritahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang lelaki, sahabat daripada Mekah hijrah,
Rupa-rupanya dia hijrah ni kerana apa? Perempuan yang ada dah di Yathrib. Dan kalau sekiranya dia tak hijrah, maka dia tak dapat perempuan tersebut. Maksud, dia tak dapat nak kahwini. Dia tak dapat nak nikahi perempuan tersebut. Nabi dengar, Nabi kata, dia ni muhajir Ummi Qais. Maknanya hijrah ni kerana perempuan yang dia nak. Maka itulah yang dia dapat. Jadi tuan-tuan, nak memperbetulkan nawaitu kita tadi. Supaya kita tidak burukkan, kita tidak kotorkan suatu keindahan perjalanan hijrah yang sepatutnya. Yang hijrah kita dihijrah kerana Allah. Dan tetapi malangnya Allahu Rabbi. Wa may yakhruj min baitihi, kata Allah, barang siapa yang keluar daripada rumahnya, maka dia berhijrahnya itu yang disebut ilallahi wa rasulih, kerana Allah dan Rasulnya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka kalau sekiranya thumma yudrikuhul maut, kemudian dia mati dalam perjalanan saat dia berhijrah, dia nak berubah tadi daripada tak bertudung nak berhijab. Artis biasalah macam Ustaz Ashrin sebut tadi, ya, kita nak kena sabar, kita nak kena sabar. Ya, mereka pakai sikit-sikit tudung, kemudian tak apalah, mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan mereka tak pakai tudung elok. Kemudian ada netizen perli, ni apa, baik pakai topi lagi bagus daripada pakai tudung nampak tengkuk leher. Ada yang perli Ustaz Ashrin, Elizad. Kan Elizad dah berubah hari ni keluar dalam medsos. Bila mana dia pakai tudung tu, nampak macam tak tutup aurat semua. Elizad pun bagi tahu, dia belum lagi sempurna menutup tudung. Dia hijab, tapi belum sempurna. Kita ni kena sabar. Betul, kita tengok, tak apalah. Jangan duk mulut ni terus. Duk pang-pang. Macam kita ni malaikat, lahir terus jadi malaikat. Mana boleh lagu tu. Kita pun dulu macam mana. Kita bagi masa. Dia pun cakap macam tu. Pelan-pelan, man-man kata Cina. Berubah pelan-pelan, sikit-sikit. Tapi dia ada hajat. Dia ada niat dia untuk hijrah. Dan kita doakan yang terbaik untuk mereka. Dan kalau sekiranya waktu ini dia berhijrah dan usaha dia berlaku, tuan-tuan, Allah sebut summa yudrikuhul maut. Tiba-tiba dia mati di dalam usaha dia nak hijrah ke jalan Allah. Allah menyatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dia tetap mendapat pahala hijrah. Nampak? Ini yang kita kena faham. Manhaj Rabbani ni artinya Nabi SAW 13 tahun nak mengajak orang Mekah kepada iman. Memang kita kata bukan mudah. Sikit-sikit Nabi masuk secara sir, secara perlahan di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Sehingga Allah turun ayat tasda'i matu marwa'an musyrikin. Jangan peduli lagi dengan Muhammad pada puak-puak musyrikin. Sebarkan Islam secara terang-terang. Itu pun kita nampak manhaj dakwah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu jenis fi'il orang manusia. Tuan-tuan, dia tak boleh terus drastik macam tu. Dia kena pelan-pelan. Jadi, bila mana lama kelamaan dia faham dengan Islam, insya-Allah dia akan jadi orang yang istiqamah. Dia akan jadi orang istiqamah. Sebab itu kita dengar, ya, apa dia kata ulama, kita buat benda baik ni, contoh kita ambil tahajud walaupun 2 rakaat, kemudian ambil witir 1 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dia istiqamah macam tu, 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir, daripada banyak rakaat tetapi nak menunjuk-nunjuk umpama, nak bermegah-megah. Tu contoh. Yang dia istiqamah ni, maknanya walaupun sikit tapi dia istiqamah sampai perjalanan hidup akhirnya dia tetap dan kekal. Contohnya dengan tudung, dengan hijab dan dengan amalan sedekah. Tak sangka-sangka nampak orang sebut nama dia. Sampai di Mekah pun 300 orang duk solat jenazah gaib. Allahu Akbar. Sampai hari ni orang masih lagi sebut. Menjadi ikutan dan menjadi, orang kata apa dia, menjadi satu tanda yang positif. Maknanya secara langsung dia seolah sudah berdakwah kepada wanita-wanita yang berhijab. Dah mula dah sehari dua ni artis dah mula dah yang lain pun turut sama nak berhijab. Kenapa? Bila melihat kepada almarhumah Allah yarhamah Siti Sarah. Ini contoh kita ambil. Walaupun bukan ustazah. Ada orang kata Allah nak bagi bahagian dia. Jadi kerana itulah tuan-tuan, manhaj Rabbani ni penting.
apa pun matlamat balik kehidupan kita, yakni kita nak mencapai redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita hidup ni semua dalam keadaan lalai, dalam keadaan cuai. Kita tahu banyak mana amalan yang dah kita buat, ibadat kita setakat ni macam mana kita buat pada Allah. Kita tahu, tetapi kita sentiasa dalam keadaan tadilah kita nak buat penambahbaikan. Man arada salah wal islah. Maka salah, islah, kebaikan dan penambahbaikan ni perlu ada dalam hidup setiap hari orang yang beriman kepada Allah. Satu kebaikan, satu penambahbaikan. Mesti ada. Kita harapkan contoh atlet-atlet sukan Olimpik. Ya? Ini nak keluar sikit. Orang tengok baru ni, atlet Jerman macam mana pakaian. Mungkin lebih sopan daripada atlet kita lah. Tak kiralah dalam apa acara sekalipun. Ya? Jadi kita minta supaya pihak yang berkuasa, pihak tertentu, pihak berwajib, maka kita kena ambil kira dan kita kena letakkan. Satu, yakni islah tadi, penambahbaikan. Mungkin pada pakaian atlet wanita. Ya, kita kena fikirkan supaya apa dia? Supaya seiring dengan tadi, kita nak supaya ummah yang kualiti. Bukan setakat ummah yang dah duduk di masjid surau. Tetapi ummah yang dimaksudkan juga mereka yang disebut sebagai atlet-atlet sukan. Begitu juga penghibur-penghibur, pelawak-pelawak. Begitu juga artis-artis, selebriti dan seumpama dengannya. Tak terkecuali. Kita nak supaya semua ni ada penambahbaikan. Sebab kita hari ini sedang diuji dengan satu musibah wabak pandemik COVID-19, COVID-19. Ada orang sebut tentang itulah kita sebelum ni tak ikut SOP Allah. Ya, jadi Allah hari ini meletakkan suatu musibah wabak ni supaya kita kembali kepada SOP Allah. Bila mana kita meletakkan SOP yang ni macam ni, bila nak pergi masjid, nak pergi surau, kemudian kena pakai mask umpamanya. Dan macam-macam SOP yang begitu ketat yang disyaratkan. Dan kita hari tersentak sebenarnya. Allah nak gentik hati kita. Selama ni, kamu tidak melihat SOP aku. Aku dah letak Quran bagaimana pakaian. Ini sepatutnya kamu memakai pakaian. Bagi wanita, bagi lelaki. Begitu juga cara kamu berekonomi. Kenapa kamu tak ikut SOP aku, cara aku? Begitu juga dengan sosial masyarakat. Ada caranya. Baik berhibur, baik bersukan. Apa pun. Baik yang muda, baik yang tua. Semua ada SOP yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali kita lupa? Yang lama kita lupa, berapa lama kita lupa? Bertahun-tahun. Dan sekali Allah kejutkan kita. Dalam umur semua hidup, saya, baik Ustaz Aslim, baik Ustaz Hamdan, semua dah. Tak pernah kita alami lagi keadaan yang macam ini. First time dalam hidup. Maknanya macam kita terantuk ni. Allah nak sedarkan kita. Dan kita kena sabar balik tadi. Kita kena hadapi musibah ni balik dengan cara, dengan kaedah, dengan manhaj Rabbani. Bukan sekadar hijrah, tetapi kita menghadapi saat ujian COVID macam ni pun perlu kita mengambil kaedah manhaj Rabbani. Sebab itulah Sultan Hasan Al-Bolkiah, Sultan Brunei Darussalam menyebut vaksin utama yang kami letakkan di Brunei, negeri Brunei Darussalam ialah vaksin Al-Quran. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Quran yang diturunkan menjadi syifa. Makna Quran ni untuk dibaca, tadabbur, tafahum dan kita amalkan isi kandungan Al-Quran. Tapi kalau kita hari ni memingkirkan Quran, tuan-tuan, menjauhkan Quran dalam hidup kita. Tuan-tuan kenal siapa dia? Tuan Guru Haji Abdul di Kuala Nerang, Ustaz Asli lagi kenal. Pak Sumit. Saya baca tengok macam mana biodata kehidupan dia. Allah, tuan-tuan. Dia punya hidup dia 30 tahun dah puasa sunat. Dia tak pernah tinggal. Melainkan hari yang dia haram, hari raya je. Bukan selang sehari puasa sunat dia, hari-hari. Fardu bulan Ramadan tu dah tentu. Hari-hari dia puasa sunat. Antara sebab dia kata aku takut dia makan benda yang syubhat. Allah. Punyalah alim waraknya yang katakan makamnya wakam wali. Di antara ciri wali abdal, orang yang suka berpuasa sunat. Orang ni disuka berpuasa sunat. Dan banyak dia berpuasa sunat. Yang kedua, Pak Sumit kata apa dia, tuan-tuan? Pak Sumit sebut, ya, dia membaca Al-Quran. Waktu dulu muda, 3 hari sekali dia khatam Quran. Sekarang dah tua. Umur 95 tahun, hampir 100 tahun. 5 hari sekali dia khatam Quran. Allah. Cuba bayangkan orang yang macam ni. Dengan Quran bagaimana. Begitu juga ulama' yang soho,
daripada Syria meninggal baru ni di Turki. Tak lain tak bukan almarhum Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Anak dia menceritakan bagaimana bapa dia bila tidur sekejap kemudian bangun, kemudian tidur sekejap balik kemudian bangun. Kenapa bapa? Kenapa Abi? Macam tu. Abah dia kata pada bapak dia kata pada dia, bila aku tidur aku dapat satu idea, aku nak tulis tafsir. Sebab bapak dia ni ulama tafsir. Kemudian dia tidur sekejap, bangun balik. Tidur dia tak menentu macam tu. Dia banyak bangun kemudian dia tulis. Dia tulis tafsir. Dan kemudian dia tiap-tiap hari, tiap-tiap malam pukul 3 pagi dah bangun. Dan dia pun solat tahajud, baca Quran. Sebelum masuknya waktu subuh, dia dah ada di masjid. Dan sebelumnya masuknya subuh di masjid, waktu subuh masuk, dia sudah boleh habis 3 juzuk bacaan Quran. Ini orang yang hebat dengan Quran. Sebab itu kita lihat tadi, orang yang berazam untuk berhijrah, dia tak boleh hanya menyebut dengan mulut aku nak hijrah, niat aku nak hijrah, tetapi tidak disusuli dengan praktikal, dengan amalan. Sebab itu iman ni bukan angan-angan, tetapi adalah praktikal. Baru cukup yang disebut sebagai al-iman, tasdiqul qalbi wa iqrar bil lisani wa saddaqau bil amal aw amal wala amalu bil arkan. Maknanya iman ni kata Imam Hasan Al-Basri bukan sekadar yang disebut diikrar dengan lidah, yang diyakini dalam hati, tetapi wa amalu bil arkan. Dibuktikan dengan amalan. Apa dia yang kamu sebutkan tadi dengan imannya kepada Allah Rasul. Jadi hijrah ni ke Allah dan Rasul yang kita nak dapat dalam hadis tadi, maka perlu diiringi dengan amalan-amalan sunnah yang wajib, dan yang sunat jangan ditinggalkan, perkara yang haram dan juga yang makruh pun seboleh-boleh semau-maunya kita tinggalkan. Mudah-mudahan hijrah kita mendapat keredaan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita tadi, bahawa sebelum kita lihat bagaimana contoh para alim ulama yang sebelum mereka berurusan dengan manusia, mereka berurusan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka bangun sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Untuk mengambil satu kekuatan dalaman, yang mana untuk mereka terus istiqamah dalam melaksanakan apa yang telah ditentukan dalam agama kita. Jadi Ustaz Asrin juga, dalam kita dah pun soalan yang terakhir kita pada hari ini, mungkin Ustaz kalau lihat lagi ni, kalau lihat sebagaimana usaha-usaha Ustaz telah gerakkan bersama dengan para artis, usaha-usaha para tim-tim Ustaz juga bergerak secara online. Setiap malam kita lihat di media sosial, di Instagram, untuk tidak lain tidak bukan untuk menggerakkan dakwah itu sendiri. Kalau lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun individu yang hebat. Kalau kita lihat di antaranya Suhaib Ar-Rumi, bagaimana daripada seorang anak kepada YB lah kita katakan pada zaman Rum, bagaimana dia ketika diculik ketika mereka berpiknik bersama keluarga dan dibesarkan sebagai hamba, dan seterusnya mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bila mana dia berjaya bangkit dengan kekayaan yang dia kumpul, dan bila mana diajak untuk berhijrah, diarahkan untuk berhijrah, sanggup meninggalkan segala harta-hartanya demi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau lihat bagaimana keluarga yang hebat, Abu Salamah sendiri begitu sanggup meninggalkan, walaupun berpisah, anak, isteri, suami berpisah, tetapi mereka tetap berhijrah. Mungkin bagaimana terlihat, mungkin Ustaz boleh beri sedikit yang mana masyarakat kita hari ini nak berhijrah, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat hari ini, bahawa mereka tinggalkan segala kekayaan, mereka tinggalkan segala harta demi hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Ustaz boleh bagi sesuatu untuk kami yang ataupun rakan-rakan yang di online ataupun rakan-rakan artis yang sedang mendengar juga pada malam lain, untuk kita ambil semangat sahabat-sahabat Rasulullah dalam kita proses hijrah pada hari ini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Hamdan, Ustaz Alimdin, sahabat-sahabat para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita melihat proses hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdasarkan kata orang yang pertamanya, iaitu tentang kenapa atau mengapa perlu berhijrah. Itu asas dia. Sebab kita tidak boleh main-main dengan kalimah hijrah ni. Contoh, mungkin ada orang lawak-lawak, gurau-gurau. Mungkin gurau okey lah. Dia kata hijrah daripada
solat pergi ke tak solat. Sebenarnya itu bukan hijrah, itu ghaflah. Hijrah ni, kalau menggunakan kalimah hijrah tu, wa man yuhajir fi sabilillah yang dibaca oleh Ustaz Alim tadi ni, iaitu hijrah daripada benda yang tak elok kepada yang elok. Benda negatif kepada yang positif. Tak masuklah COVID-19 positif juga, itu catatan lain pula. Benda yang kita katakan benda sia-sia kepada yang berfaedah. Itu maknanya hijrah. Hijrah ni ialah bagaimana kita sebut sebagai satu transformasi. Transformasi maksud dia perubahan diri. Sebab tu Nabi meletakkan ilmu dan tarbiyah kepada sahabat. Memahamkan sahabat. Supaya mereka ni yang paling penting bersedia untuk berubah. Atau kadang-kadang kita ni hijrah bukan boleh ikut orang. Kita tak boleh hijrah ikut orang tu nak berubah, kita nak berubah. Orang tu nak pindah, kita nak pindah. Orang tu nak ni, kita nak buat macam ni. Hijrah ni ialah satu benda yang perlu kepada preparation. Kepada isti'adat. Sebab tu dalam bahasa mudahnya Allah sebut dalam Quran, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah kalian melainkan kalian yang ubah diri kalian sendiri. Jadi saya beritahu dalam bab-bab ini, orang tahu yang solat itu wajib. Orang tahu tutup aurat itu wajib. Orang tahu makan rasuah adalah haram. Tetapi kalau dia sendiri tidak mau mengubah diri dia belum bersedia untuk berhijrah meninggalkan benda yang haram ini, no change in the life. Tak ada perubahan. Benda tahu. Benda tahu. Sebab tu kita nak benda tahu kenapa masalah iman. Sebab hijrah ini iman. Sebab tu tajuk kita transformasi diri dan iman. Makna tajdidul hayat wa tajdidul iman. Mentransformkan diri dan juga transformasi tentang keimanan. Al-imanu yazidu bi ta'atillah wa yanqusu bi ma'asillah. Iman ni meningkat kerana ketaatan kepada Allah. Dan iman akan jatuh kalau kita buat maksiat kepada Allah. Jadi kalau kita masih lagi dalam masa yang sama nak berubah tapi benda yang sama juga kita tak boleh nak tinggal. Itu belum hijrah. Itu belum transformasi diri. Lepas tu Nabi explain informasi tentang adakah are you ready to be muhajir? Adakah kamu bersedia untuk menjadi seorang yang perubah ataupun seorang yang penghijrah? Boleh tinggal semua tapi kerana memahami atas dasar hijrah itu satu perjuangan Rasulullah SAW. Sampai mereka bila mereka dah bersedia, sebab itu saya sebut tadi, Omar, Osman, Abdurrahman bin Auf, Mus'ab bin Umar itu kalau ikutnya, sebelum Nabi pergi ke Yasrib, dia pergi dah untuk tadrisul Quran, untuk mengajar Quran, baca Quran. Dia anak muda, anak orang kaya. Ibu tunggal yang jutawan yang kaya. Jadi dia boleh meninggalkan kemewahan, meninggalkan kesenangan. Benda di Mekah kerana melaksanakan satu program hijrah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu kalau ikut dalam lagu kita kata apa? Hijrah itu pengorbanan, hijrah itu perjuangan, hijrah itu persaudaraan, hijrah memupuk perpaduan dan sebagainya. Kalau kita lihat pada hari ini, apakah boleh kita masuk rangkumkan kalimah-kalimah tersebut dalam hijrah yang kita menghadapi pada hari ini? Kadang hari ini berpecah belah, tak puas hati satu sama lain dan sebagainya. Tidak ada kesyarikatan, tidak ada keterikatan di atas wahdatul islamiyah, kesatuan Islam itu sendiri. Masing-masing wahdatul nafsiyah, kesatuan ikut nafsu mereka semata-mata. Lepas tu lagu Imam Hijrah, hijrah itu perjuangan, hijrah itu pengorbanan, hijrah itu persaudaraan, hijrah memupuk perpaduan. Tak ada. Lagu je. Sebab apa? Sebab tu Nabi kata hijrah ni bukan kerana aku. Hijrah bukan kerana aku. Hijrah kerana Allah. Aku buat kerana Allah. Aku nak berpindah ke Mekah. Siapa nak pindah dari Mekah, bumi kelahiran? Nak pergi ke Yasrib. Tak bolehkah kita selesaikan masalah di Mekah aja? Tuhan tolonglah. Nampak tak? Kenapa berusaha payah bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar sini dalam gua? Bukankah senang Allah hantar burak je kan? Pindah sekejap je, sekelip mata. Boleh sampai. Kalau pergi Palestin, dapat Aisyah boleh balik, takat Mekah, bukan jauh pun.
Tapi nak cerita, hijrah ni satu perjuangan yang menuntut pengorbanan. Sebab tu Sayyidina Ali berani tidur di tempat Nabi. Mati tak mati-mati buat macam mana? Sebab ni pengorbanan. Sebab nak merealisasikan perjuangan Rasulullah SAW. Itu asas paling utama. Tapi mati tak mati. Sebab Nabi Ibrahim pun dia sembelih anak dia Ismail. Kena sembelih tak Nabi Ismail? Tak kena sebab dia korban anak kerana Allah, kerana tuntutan Allah. Sampai anak dia kata, ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya-Allah minas sabirin. Ayah, buat je lah apa yang Tuhan suruh. Ayah akan dapat saya akan jadi orang yang sabar. Sebab orang kita sembang bab sabar ni banyak benda. Sebab pengorbanan, kalau orang tak sabar, sekejap je hangat-hangat ayam. Dia sabar, Salim. Ada contoh dia. Kan kita nak berubah. Sebab tu kita baca kan apa tu? Apa nama ni? Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Tubna Allah, kita bertobat. Kedua, kita kembali kepada Allah. Yang ketiga, kita kena menyesal apa kita buat dulu. Tapi bertobat, tapi rasa nak cerita jahat dia buat dengan orang dulu. Mana boleh? Tak boleh. Waktu kita pesan kat hati-hati, kalau nak hijrah, jangan cerita benda jahat dulu. Sembunyikan. Takut jadi golongan yang Allah kata, ada hamba aku dia buat maksiat malam tadi, aku sembunyikan. Besok cerita ke orang dia buat apa malam tadi. Nampak tak? Ada apa? Saya lupa apa nama kalimah khas dalam bahasa Arab tu. Apa nama subhanallah, lupa dah. Sebut dia terlupa dah. Allah kata, aku tak nak hamba aku malam tadi dia buat maksiat. Malam. Orang gelap, orang tak nampak. Aku sembunyikan maksiat dia. Tiba-tiba siang dia cerita, aku malam tadi aku dengar sekian-sekian orang. Aku bawa awet tu berjalan. Kata Allah. Aku sembunyi hang cerita kat orang. Lepas tu kita pesan kat dia orang, tak baca cerita lah. Ustaz kata kami tak. Memanglah bukan semua baca Quran. Tapi kalau you tak boleh semua, jangan tinggalkan segala-galanya. Ma la yudriku kulluhu la yatruku kulluhu. Kalau kamu tak boleh buat semua, jangan semua hamba tinggal pula. Hamba belajar dengar orang baca Quran. Sambil-sambil pegang earphone apa semua tu, nak menyanyi-menyanyi juga. Tapi jangan lupa solat. Jangan lupa semayang. Ini contoh dia. Sebab tu saya kata tadi, kita tak paksalah dia. Jangan kita berikan satu taklimat, informasi tentang apa yang dikendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kejadian si Sarah meninggal tu, ada hikmah dia. Ada orang tak saya rasa terkilan dengan suami saya, suami saya minta buat Maggi, saya tak buat. Ada orang mengaku macam tu. Nampak tak? Dia kata suami saya kata minta saya buat Maggi, saya marah. Allah, Maggi pun orang buat. Masaklah sendiri. Oh kan? Lepas tu dia kata apa, malam tu suami dia balik, pukul 12 balik dia tahu suami dia apa, tapi suami dia malah nak masak. Dia pun cakap dia suami tak nak suruh dah. Dia masak nasi mi goreng ke apa, nasi goreng. Dia gerak suami dia pukul 1 pagi. Bang makan. Oi, makan apa tengah malam? Saya tahu you lapar. Kenapa? Karena kadang-kadang manusia tu boleh berubah kerana satu peristiwa berlaku depan dia. Ini contoh dia. Sebab tu kita nak bagi tahu bagaimana contoh Abu Sufyan. Transformasi diri dia bukan dia ikut Nabi pergi hijrah pun, tapi Fatu Mekah. Kerana kejadian depan dia melihat kehebatan orang dan Islam, akhirnya dia masuk Islam ramai-ramai. Waktu benda-benda macam ni, dalam bab-bab transformasi diri, bab benda pun nak beritahu, kita kena sedar diri. Sedar diri siapa kita dan apa tanggungjawab kita. Kemudian kita kena bersedia untuk mengubah diri kita ke arah kebaikan. Itu yang paling penting sangat-sangat. Sebab itu sahabat-sahabat, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi kita ni, kita tak nafikan sama, ustaz-ustaz pun sama juga. Bukannya semuanya elok pun. Kadang-kadang mungkin terkata ke orang, kadang-kadang termaki orang kan. Kadang-kadang dengan isteri pun silap, kadang-kadang dengan mak kita pun silap, kadang-kadang ada ustaz dengan bini dia bukan main, tapi dengan mak sendiri dia buat tak layan je. Contoh dia. Ada, bukan tak ada kan. Jadi benda-benda macam tu kita kena mengaku kesilapan kita. Sebab tu nak mentransformasi diri, kena bersedia mengaku kita ni salah. Masalah hari ni kita tak mengaku kita ni salah. Kita rasa kita hebat sangat. Ini tak boleh, lepas dia egoistik. Lepas tu Nabi kata orang jenis ego ni tak boleh masuk syurga. Sahabat tanya macam mana kalau pakai baju cantik, seluar cantik, kain cantik, kasut cantik. Nabi kata apa? Jenis tu tak masalah sebab Allah suka kecantikan, Allah maha cantik. Ya Allah meluk, Allah benci ialah orang yang sombong, iaitu menolak kebenaran dan rasa diri dia baik daripada orang lain. So macam mana nak transform diri dia? Satu Yang keduanya ialah hijrah ni kita boleh petik kerana muhasabah diri kita. Muhasabah ni kita panggil dalam satu sudut yang lain
kita merenung satu peristiwa ataupun kejadian-kejadian yang tak elok dulu ni yang kita buat dan sebagainya, kan? Yang rasa kita kata tak sepatut kita buat, ataupun orang kata apa ni, orang putih kata apa disebut tentang introspeksi diri, kan? Jadi introspeksi diri, maksud dia kita berfikir secara serius. Ni muhasabah ni, kan? Kemudian berfikir secara cermat, kita kena merenung tentang karakter, perilaku, emosi kita macam mana. Kemudian saat kita nak melakukan muhasabah ataupun introspeksi tadi, kita kena melihat ke belakang, ya, yang mana caranya ialah orang putih evaluation ataupun penilaian sesuatu yang cukup sistematik. Kita mengaku kita salah, kita bersedia untuk berubah, dan kita yakin dengan perubahan kita dapat kebaikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa nak mula, kita kena mula sendiri. Muhasabah ni tengok di belakang. Jangan duk pandang hak baik kita. Masalah kita ni jadi sombong sebab kita duk pandang kita tu baik. Dia tengok muhasabah ni, tengok muhasabah maksud dia, tengok benda jahat kita buat lepas. Aku ni Allah terlepas pandang adik-beradik aku ni. Adik-beradik aku susah, aku tak bagi pun duit pada. Aku nak huluk hari raya 102 aku haram tak bagi. Itu betul. Lepas tu ke depan kita menafikan apa yang berlaku jahat tadi. Itu baru boleh ada transformasi diri. Ini paling penting. Masa tengok, ya Allah aku ni kadang-kadang mari tengok Tuhan bagi kan. Bila kena macam ni, nak balik kampung tak boleh. Deriang berlungguk dekat Batu Kurau tak boleh balik. Dia kata aku nak balik Gena ni buah deriang pun nak balik PKP depan law tak boleh kelik lagi. Natang sungguh. Lalu marah sama diri. Nampak tak? Contoh dia. Dia kata rindu. Lama tak jumpa Salim Din. Tidak kalau pergi post singgah. Saya nak singgah Mak Salim Din pun dia pun seriau. Alamak Salim nak mari ibadah. Kata dia bawa COVID man. Jadi kita rasa sayu hati sebab apa? Kita terputus fizikal seamdan. Kena muhasabah. Dulu jarang ziarah kawan-kawan. Lo macam ni baru teringat. Ini muhasabah diri. Lepas ni ya Allah, kalaulah kau tarik balik COVID, aku nak pergi jumpa kawan aku. Aku nak ajak mereka makan. Aku nak ajak mereka minum. Aku nak belanja mereka. Waktu tu dikatakan kebaikan. Ini contoh dia. Sekarang ni orang rindu masjid. Orang tak pergi masjid. Pakat marah-marah. Ya Allah aku nak pergi masjid. Tapi masalah bila dah buka masjid, jemaat tak pergi juga. Itu masalah dia. Jadi macam mana? Kau ni main-main aku. Tak Allah aku terajang kan. Tapi tak nampak terajang Allah tu. Macam mana kan? Contoh dia. Kita rindu dengan dia balik. Nak pergi masjid. Betul Salim Din. Dia terasa sekarang ni. Kita nak pergi bangi ni dengan kawan kan. Kadang pergi lepak dekat PU Fendi punya kedai. Isgara. Nak pergi ke nak pergi ke water apa tu Putrajaya tu nak minum kan dekat kedai mamak tu ajak ni Amdan ke makan. Tak boleh. Itu muhasabah siapa sebab kita dulu masa Tuhan bagi peluang apa tak buat. Apa sibuk sangat apa tengok ke kawan. Pada muka hang. Istilah dia gitu. Ini contoh nak bagi tahu. Kan? Tahun dulu ni derian bulan 7. Derian mahal Salim sampai RM12 dia beli. Tolak ni RM9. Kali ni kena PKP Salim. Saya anak balik baru ni. PKP derian RM2.5 je sekilo. Sampai orang tanam malas Azad. Dah lah syek diorang. Kalau RM2, seorang RM1. Nak naik buat turun derian tu, anak nakal dia jatuh sampai calak-calak. Satu guni pun dapat RM15. Tak baloi. Jadi nak bagi tak pasal apa? Dulu hampa belagak dengan jual derian mahal-mahal. Allah uji kali hampa dia marah ke Tuhan. Nampak tak? Ni nak bagi tahu kena manusia ni di kufur nikmat. Bukan kita nak kata siapa tidak, tapi nak bagi tahu sebab tu bila Tuhan bagi rezeki tu ingat. Nak tak harga jangan harga Yahudi. Yahudi pun terkejut. Alamak. Yahudi pun terkejut. Anak kena durian ente anak kena. Yahudi pun terkejut. Kesian kan. Contoh dia banyak benda lah mana kena muhasabah diri dan sebagainya. Sebab tu kita lihat senario dunia kita hari ni politik whatever sama juga. Kan? Dulu masa hampa ada kuasa, hampa tak mau buat. Sekarang bila hampa tak ada kuasa, barulah hampa kata orang ni sekian. Samanya nak pergi tak mana? Pimai muka Ustaz Amdan, muka Halim Din, muka aku. Yang tu orang nak meluat, nak temuntah hijau dah tengok muka kita. Nampak ada? Duk perasan diri tu bagus.
Dia kata kalau bagi ke aku akan settle. Susah bohong lah. Indonesia pun tak ada masalah. Filipina tak ada masalah. Amerika tak ada masalah. Cina main balik. Ini apa nama orang ni? Australia. Ni apa nama ni? Brunei pun tutup 2 minggu semua. 8 orang je. Nak marah tak apa. Benar ni Tuhan duk bagi. Kan? Selangor, nak marah Selangor. Selangor gagal. Jangan cerita Selangor gagal. Kerajaan Selangor insya-Allah dia buat yang terbaik pun. Tak nak buat macam mana? Doa lah banyak-banyak. Tak payah duduk salah sana, salah sini. Hang duduk atas kursi, buka laptop, buat YouTube, duk maki orang. Apa mendatang, jaga mendatang apa, hang makan apa. Seorang-seorang ada tramai di depan. Nampak sedih pun tahu. Nampak tak? Belagak duk maki hamun. Meluat. Yang bercakap tu dai tinted tu. Dai tinted. Bukan. Dai tinted. Janggut ni dah berubah. Mulut dia, ya Allah. Duk maki terisak Kedah. Duduk Negeri Sembilan tu. Duk maki terisak Kedah. Apa kaitan hang? Buka kata ambil rengga, buh dalam kain baru tahu. Nampak kena manusia dia macam tu. Dia rasa patut kita takut Ustaz Hamdan. Benda berlaku ni menyebabkan kita pakat bergaduh sama sendiri. Ni na'udzubillah min zalik. Kita benar-benar ni. Tema memang kena sangat lah Baharabani ni. Umat berkualiti. Memang kena sangat. Tapi tu dia lah. Tajuk tu hijrah itu pengorbanan. Tak ada lah. Kita korban bukan kerana Allah. Kita buat bukan kerana orang lain. Kerana rakyat, bukan kerana nafsu kita semata-mata. Sebab tu, yang pertama hijrah kita tengok ialah transformasi diri, kita tak nafikan, mengubah hidup, but kita kena prepare something to change our life. Kena ada satu istiadat untuk ubah diri kita. Kalau tak ada istiadat, kalau tak ada preparation nak berubah, terus orang bohong lah. Lepas dia kata dia jadi apa? Hangat-hangat tiap ayam. Yang keduanya muhasabah diri. Kita ni teruk sangat dulu ni. Betul Allah uji kita macam ni. Allah uji kita macam ni. Alah Ustaz, saya cakap sedap nuah mereka pun takkan apa ni. Dah. Jangan cerita mereka. Ni cerita Eropah. Cerita kita ni. Sampai peringkat orang mereka elok je. Tak ada masalah. Orang UK elok tak ada masalah. Yang kita pula banyak sangat masalah. Duk cari salah. Ustaz Hamdan makan buah durian dan hutan ambil gambar masuk dalam Facebook. Oh Ustaz Hamdan tengok dah kena. Ustaz Halimdin pergi rumah adik-beradik dia. Kenuri tahlil sikit. Oh Ustaz Halimdin pergi rumah. Oh kena. Polis manggil. Polis tak ada kerja lain, duk panggil kita je lah. Nampak tak? Satu lagi pula contoh dia. Orang Bangla semayang kat Pulau Pinang Raya Haji pun dia saman 5,000. Yang puak-puak yang hanya ni berimpun gagak hitam apa gagak hijau, gagak kuning tu, elok pula. Baru ni kita akan dakwah menatang apa. Tangkap terus bagi depa sorak saman tu. Kadang-kadang kita nampak kadang-kadang ada benda yang kita rasa perlu diperbetulkan bagi elok. Tapi kita pun nak kata orang buat tu tak betul. Tapi nak bagi tahu dikoreksi diri. Sebab tu yang ketiga ialah bila ada muhasabah, koreksi diri. Untuk hijrah kena perbetulkan diri sendiri. Saya ada dosa, saya ada salah, tak nafikan. Kita ustaz-ustaz juga kadang-kadang tu. Masalah kita, dosa kita dengan Allah, kita lalai alpa. Jadi kalau kita duduk beringat, kata aku ni, kata aku ni ustaz ni, aku ni, tapi aku ni tak lihat ni. Sesuatu kita banner diri. Kita build up ourselves by our correction. Maknanya kita kena buat macam tu. Jadi insya-Allah sahabat sekalian, moga ada kebaikan pertemuan kita. Masih banyak pada geng suara GSP punya group ni, masya-Allah ya. Geng Suara Putrajaya. Tengok brother Khalifah Fazal Al-Putra, masya-Allah dia pun ada sini. Ramai ni alhamdulillah. Jadi insya-Allah moga malam ni pun sebenarnya ada ceramah Datuk Zawi Yusof dan Datuk Kazim Elias. Adalah program bicara yang kami buat setiap malam. Cuma malam ni Ustaz Datuk Kazim jadi host. Senin dan Rabu saya. Malam Jumaat Datuk Rashidi Jamil Ar-Rashid. Malam ni Datuk Kazim. Dan juga malam besok mungkin Ustaz Syed Nur Hisham dan sebagainya. Jadi banyak benda lah orang kata apa kita malam ni orang duk berlumba-lumba kebaikan. Tak apa. Pilihlah channel mana yang anda suka. Channel GSP, channel Haji Arsyad, channel itu, channel ini. Yang penting kita mengajak manusia fastabiqul khairat. Berlumba-lumba lah kita ke arah kebaikan insya-Allah. Moga-moga kita boleh berubah di tema kita hijrah manhaj rabbani, umat berkualiti. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kupasan yang saya rasakan bila dengar Ustaz Aslin dengan Ustaz Halimdin ceritakan kepada kita rasa bersemangat
apa yang telah disampaikan oleh kedua-dua guru kita pada hari ini, yang mana dapat saya simpulkan bahawa apa itu manhaj Rabbani, sebagaimana yang kita katakan sebarang konsep Rabbani itulah sebarang perbuatan atau pertimbangan seseorang individu dengan menjadikan Allah sebagai pedoman dan sumber petunjuk utama dalam kehidupan harian. Begitu juga dapat disimpulkan bahawa manhaj Rabbani inilah cara ataupun jalan untuk menjadikan ummah meletakkan Allah sebagai keutamaan, baik sebagai pemimpin, baik sebagai penjawab awam, baik sebagai para asatizah, baik sebagai apapun kita berada dalam dunia, panduan dalam segala amalan, perbuatan, matlamat hidup kita adalah diniatkan semata-mata kerananya. Dan dapat diulaskan oleh Ustaz Aslin seperti tadi berdasarkan 3 manhaj yang mana thaqafah, iaitu keilmuannya, rohaniyah, yang mana begitu juga yang terakhir ialah dakwah, aktiviti dakwah sebagaimana yang telah tim-tim Ustaz Aslin laksanakan, begitu juga dengan Ustaz Halim Din laksanakan. Begitulah, mudah-mudahan kita akhiri majlis kita pada ini. Mungkin saya nak jemput salah seorang untuk memimpin bacaan doa kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua rakan-rakan yang sudi bersama dengan kita. Terima kasih kepada Geng Surau Putrajaya, Surau Al-Farabi. Terima kasih kepada semua yang turut bersama. InsyaAllah mudah-mudahan kita like dan share program-program yang telah dinyatakan oleh Ustaz Halim Din seperti tadi. Jadi untuk menutup majlis kita pada malam ini, saya persilakan Tuan Guru kita, siapa yang boleh memimpin bacaan doa kita dalam seminit 2, insyaAllah. Silakan. Ustaz Aslin. Ustaz Aslin, silakan Ustaz Aslin. Alhamdulillah, ana berhabis cakap letih. Silakan. Ustaz. Ya. اللهم صل على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأجدادنا وجداتنا ولمن أحسن إلينا ولمن كان له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء. اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين ونستودعك آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا وأصحابنا وذوي أرحامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ampunkanlah dosa kami ya Allah, dosa Ustaz Hamdan, dosa Ustaz Alim Din, dan dosa saya ya Allah, dan dosa seluruh ustaz-ustaz alim ulama kami ya Allah yang mengajarkan kami ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada mereka ya Allah kesihatan yang sempurna ya Allah, tubuh badan mereka yang baik ya Allah dalam memberikan dakwah dan agama ilmu kepada kami ya Allah. Jauhilah mereka ya daripada segala musibah, khususnya ya Allah COVID-19 ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami, nenek moyang kami, kerabat kami yang telah kembali kepadamu ya Allah. Lapangkanlah kubur mereka ya, jadikanlah kubur mereka ya salah satu taman dari taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ampunkanlah dosa mereka, jauhilah ya Allah siksaan-Mu ke atas mereka ya Allah. Berikanlah mereka ketenangan dan ketenteraman dalam alam barzakh mereka ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkatkanlah ya Allah semua COVID-19 ini daripada kehidupan kami ya Allah. Khususnya Kau angkatkanlah, hilangkanlah musibah ini dari dalam negara kami yang tercinta ini ya Allah.
dan dalam negara umat Islam ya Allah, khususnya dan umumnya di seluruh dunia pada hari ini ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kami tidak mampu untuk menanggung musibah ini ya Allah. Melihat kematian saudara mara kami, jiran-jiran kami, kenalan-kenalan kami, kaum kerabat kami, saudara mara kami ya Allah. Hari-hari kami perhatikan ya Allah, ada saja kematian disebabkan musibah ini ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, bantulah kami, angkatkanlah musibah COVID-19 ini ya Allah. Berikanlah kesihatan yang sempurna kepada kami ya Allah. Dengan mengangkat musibah ini ya Allah, berikanlah kebebasan kepada kami ya Allah. Bagaimana kami bersama-sama kami bersilaturahim, bersaudara mara, bertaakhi di antara satu sama lain ya Allah, agar seterusnya kami menjadi orang yang lebih baik dan mulia di sisimu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, akhirnya ya Allah, Engkau sekali lagi ampunkan dosa kami ya Allah. Berilah taufik inayah kepada semua rakan-rakan kami ya Allah, kepada mereka sahabat-sahabat kami ya Allah. Kami tahu ya Allah, ada di kalangan mereka yang sakit, Kau sembuhkanlah ya Allah. Ada di kalangan sahabat-sahabat kami, terutama yang menonton perbincangan kepada malam ini, mereka susah ya Allah, Kau berilah kekayaan kepada mereka ya Allah. Hidup mereka sempit, Engkau lapangkanlah ya Allah. Mereka susah ya Allah, Kau senangkanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, kalau mereka ada masalah hidup mereka, Kau rungkaikan masalah itu ya Allah. Sesungguhnya mereka adalah orang beriman kepadamu ya Allah, bersama kami sehingga dari awal hingga ke akhiran cara ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa daripada tuan guru kita dikurniakan kesihatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sama-sama kita mengajak semua rakyat Malaysia, rakan-rakan yang berada di online ini, kita doakan tuan-tuan guru kita yang ada di dalam bersama dengan kita pada hari ini dijauhkan dari Covid. Kerana apa? Terlihat ulama-ulama semakin ramai meninggalkan kita tiada lagi. Jadi mudah-mudahan kita doakan mereka berdua pada hari ini dikurniakan kesihatan oleh Allah, dipermudahkan urusan, diberkati segala apa yang telah disampaikan kepada kita insya-Allah. Amin. Dan itulah terima kasih kepada geng Surau Putrajaya, terima kasih pada Surau Al-Farabi, terima kasih pada semua yang menonton program kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain saran dialektika. Saya bagi pihak penganjur, terima kasih pada Ustaz Aslin, terima kasih pada Ustaz Halimdin. Mudah-mudahan kalian berdua dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa, kita tangguh majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, subhanakallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Kita berjumpa di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Amin.